Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam reformasi, salam sejahtera kepada semua teman-teman yang sekarang ini berada di Facebook saya, ya, yang mungkin lalu di Facebook tuan-tuan, live saya pada malam ini, yang terus mengikuti. Saya mengucapkan terima kasih kerana ada kelapangan, ada masa untuk kita berkongsi-kongsi pandangan, ya, pribadi kita, pandangan pribadi sebagai rakan-rakan dalam Facebook, ya, kita bertukar pendapat. Mungkin saya boleh bacakan pendapat tuan-tuan kalau sempat yang ada di komen di Facebook pada ketika ini, ya. Saya ada bawa 3 perkara ataupun 3 tajuk lah, ya. 3 tajuk yang saya rasa saya nak sentuh sikit. Mungkin setiap tajuk tu tengok berapa lama untuk nak kita ulas. Sebelum tu saya nak alu-alukan kawan-kawan kita yang ada Zulkifli Hadi, ya, Tun Arman, Amin Tajuddin, Amir Faizal, Abdul Rahman, Muhammad Karim, ya, Zulkifli, ya, yang baru masuk, diucapkan selamat datang, selamat bertemu malam ini. Untuk kita nak sembang-sembang sikit. Malam ni banyak live sebenarnya, ya, kawan-kawan kita ada buat live, ya. Okey, Syam Amir, geng Macai berduyun-duyun buat live, ya. Sekarang ni ramai orang nak cakap dalam live zaman sekarang ni kan. Okey, Bob Uptown, selamat datang ke Bob Uptown. Sekarang ni kita nak sembang kedai kopi pun PKP kan. Ramai yang tak boleh nak keluar, duduk terkurung di rumah. Jadi boleh juga sembang-sembang gunakan kemudian IT yang ada. Kita boleh sembang dengan kawan. Ashraf Wan daripada Bandar Tun Razak juga bersama dengan kita, ya. Bandar Tun Razak kena hujan. Di Kuantan petang tadi hujan sikit-sikit lah, ya. Macam nak hujan tapi tak hujan. Malam ni okey. Cuaca di Kuantan okey, ya. Syam Amir, dekat mana tu Syam Amir? Okey, Zulkifli Hadi, Bob Uptown, Ringo Dash, Amin Tajuddin, Amir Faisal. Ni semua kawan kita yang baru masuk ni. Saya nak cuba sentuh sikit. Pertama ada 3 perkara. Yang pertama berkenaan dengan Zaid Hamidi di dalam ucapan perbahasannya di Parlimen, ya. Okey, selamat datang Khairul Azman Borhanuddin. Okey, dalam ucapan Presiden UMNO Zaid Hamidi di Parlimen dalam membahaskan bajet, beliau banyak menekankan dengan nada yang agak tegas, ya, iaitu mencadangkan, ya, supaya mandat rakyat itu dikembalikan. Ini cadangan ni saya agak pelik lah sikit kan. Habis datangnya daripada Zaid Hamidi. Okey, Ummu Hafizi, selamat datang juga Ummu Hafizi. Kerana beliau di antara Presiden UMNO yang juga membawa parti UMNO untuk sama-sama bersekongkol dengan pengkhianat di dalam merampas mandat rakyat ini, ya. Jadi bila beliau bersekongkol, bersebahat dengan kumpulan Muhyiddin Yassin dan juga Azmin untuk merampas mandat rakyat ini, mungkin kerana sesuatu perkara yang beliau tidak puas hati atau sesuatu perkara yang beliau rasakan tidak menguntungkan setelah bekerjasama dengan Muhyiddin, barulah beliau merasakan bahawa mandat rakyat itu perlu dikembalikan, ya. Maksudnya beliau mahukan parlimen dibubarkan ataupun dibuat pilihan raya umum. Itu maksud beliau yang sebenar, ya. Kerana UMNO itu sendiri memang tidak dapat mandat rakyat pun, nak kembalikan kepada UMNO macam mana, kan? Sebab dalam PRU 14 yang lalu, UMNO tidak diberikan mandat untuk menjadi kerajaan. Yang diberikan mandat oleh rakyat dalam PRU 14 dulu adalah Pakatan Harapan, ya. Pakatan Harapan adalah kerajaan yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya, bukan melalui pintu belakang ataupun tebuk atap. Apa pun kita sebut tentang demokrasi di Malaysia ini, sama ada kita boleh kata
SPR bertindak adil ataupun tidak, telus ataupun tidak, tapi itulah amalan yang kita gunakan puluhan tahun yang lalu. Ya. Apatah lagi, sewaktu kita mendapat mandat itu dalam PRU yang ke-14, kita bukannya berada di posisi kerajaan. Kita berada di posisi pembangkang. Jadi, kalau nak katakan SPR menyebelahi kita, tidak masuk akal lah. Ya. Sebab kita menyertai PRU 14 yang lalu, berada dalam posisi pembangkang. Ya. Jadi, kita boleh dikatakan mendapat mandat rakyat secara yang tulen. Ya. Tidak menggunakan tipu daya, SPR, pengundi hantu dan sebagainya. Kita berada dalam pembangkang yang tidak ada wang. Ya. Banyak parti yang tidak memiliki wang yang banyak. Contohnya seperti Parti Amanah yang baru tubuhkan beberapa tahun. Menyertai pilihan raya, sepasti tidak ada dana dan sebagainya. Ya. Macam mana kita nak beli pengundi dan sebagainya lah. Pertamanya bukan kerajaan, kedua parti pun parti baru. Keadilan pun walaupun parti dah agak lama berbanding daripada Parti Amanah, tetapi keadilan juga bukan parti yang kaya raya. Ya. Jadi agak sukarlah kalau kita nak katakan kemenangan kita kerana kita memberi undi. Ya. Tetapi yang kita boleh katakan bahawa kemenangan kita adalah kerana kita membawakan manifesto-manifesto yang kita rasakan kita mampu lakukan. Ya. Sebab itu rakyat memberikan kemenangan kepada Pakatan Harapan. Isu yang paling besar ketika itu adalah isu 1 NDB, ya, skandal 1 NDB dan juga isu penghapusan GST. Ya, ini isu yang paling besar lah selain daripada banyak perkara lagi. Okey. Jadi kita boleh menafikan bahawa apa yang disebut oleh Zahid Hamidi iaitu mendesak kerajaan agar mengembalikan mandat kepada rakyat, bermakna Presiden UMNO ini mahukan diadakan pilihan raya. Ya, kerana kalau nak kembalikan mandat kepada Parti UMNO, memang Parti UMNO pun tidak dapat mandat. Ya, kalau nak suruh kembalikan kepada Pakatan Harapan, UMNO sendiri bersebahat menjatuhkan Pakatan Harapan. Ya, tak tahulah kalau sekarang ini mereka merasa menyesal kerana telah pun bersekongkol dengan pengkhianat menjatuhkan Pakatan Harapan. Kalau itu yang beliau rasakan dan UMNO merasa menyesal, bersalah kerana bersebahat menjatuhkan Pakatan Harapan, cara yang paling baik sekali untuk UMNO lakukan bukanlah minta bubar parlimen. Ya, bukanlah minta supaya mandat diberikan melalui PRU. Kerana kita ada mandat lagi 3 tahun. Ya, lebih kurang 3 tahun lagi. Mandat rakyat adalah 5 tahun. Pilihan raya untuk 5 tahun itu mandat yang diberikan oleh rakyat. Bukan mandat rakyat selama 2 tahun ataupun 22 bulan. Ya, pihak perintah. Jadi kita ada baki, Pakatan Harapan ada baki lagi lebih kurang dalam 3 tahun. Lebih kurang 3 tahun. Dan kalau Zahid Hamidi merasakan mendesak supaya kerajaan sekarang ini mengembalikan semula mandat rakyat bukan melalui tuntutan bubar parlimen. Apatah lagi dalam keadaan situasi COVID. Ya, sepatutnya Zahid Hamidi menarik balik kembali sokongan keseluruhan ahli parlimen UMNO kepada Perikatan Nasional dan menyokong Pakatan Harapan. Itulah caranya mengembalikan mandat rakyat. Kerana Pakatan Harapan itu adalah kerajaan yang sah dipilih oleh rakyat melalui PRU 14 yang lalu untuk tempoh 5 tahun. Ya, mana ada pilihan raya kita nak bagi mandat orang tempoh 22 bulan ataupun 2 tahun, ya, 5 tahun. Jadi bila mandat itu dirampas, bukannya dirampas oleh rakyat, bukan hasil daripada kebangkitan rakyat berdemonstrasi, merusuh dan sebagainya untuk jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Rakyat tidak berdemonstrasi, rakyat tidak merusuh seperti banyak negara yang lain. Ya, seperti negara-negara yang lain, kerajaannya tumbang sebelum mandat habis pun kerana rakyat bangkit, marah kepada kerajaan, mereka berdemonstrasi, berhimpun dan sebagainya. Maka kerajaan itu jatuh. Itu boleh dikatakan bahawa kerajaan itu jatuh kerana desakan daripada rakyat. Ya. Tapi yang berlaku pada Pakatan Harapan bukan rakyat yang merusuh, bukan rakyat yang berdemo, tetapi angkara ahli-ahli parlimen yang rakus, yang tamak, yang tak sabar, ya, yang nak khianat, yang nak belot, ya. Terutamanya kepada kumpulan Muhyiddin Yassin dan juga kumpulan Azmin Ali. Itu hardcore, ya. Kemudian kalau mereka saja yang buat kerja ini, mereka tidak akan berjaya, tetapi turut dibantu, ya, turut dibantu oleh UMNO dan juga PAS,
ya, dan juga diberi laluan yang begitu mudah oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini tidak boleh kita nafikan. Ya, Tun Dr. Mahathir juga memainkan peranan pengkhianatan itu berlaku dengan begitu mudah sekali. Ya. Tidak macam sekarang, Perdana Menteri sekarang ni. Walaupun kita bagi tahu dia tidak ada sokongan, tidak pernah dapat sokongan 112 pun dalam parlimen, ya, paling tinggi 111 sahaja dalam parlimen, ya, tidak menjejak 112 pun bila dia adakan undian kepada usul di parlimen. Tetapi Muhyiddin tidak tidak juga letak jawatan, ya. Maka masih kekal sehingga hari ini sebagai Perdana Menteri. Mengapa Tun Dr. Mahathir yang ketika itu masih ada sokongan? Beliau cuma hilang sokongan daripada partinya Bersatu. Ya, parti Bersatu dan juga kumpulan Azmin sekitar 10 orang yang nak mahu keluar daripada Pakatan Harapan. Beliau masih ada lagi sokongan ketika itu. Tapi kenapa beliau letak jawatan? Ya, bila beliau letak jawatan tanpa ada perbincangan, rundingan dengan kawan-kawan, tanpa minta pendapat, pandangan, ya, maka kerajaan itu tumbang dengan begitu mudah kerana laluan diberi begitu mudah oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya. Dan ianya turut dibantu juga oleh UMNO dan juga PAS. Ya. UMNO, PAS menyokong, maka apa yang dirancang oleh Muhyiddin dan juga Azmin itu akhirnya berjaya jugalah, ya. Walaupun kita boleh petikaikan dari segi jumlah sebenarnya yang dibawa kepada istana ketika itu. Tetapi tak apalah, ya. Bila sampai ke istana, itu hak istana. Kerana dalam perlembagaan, apabila dibawa kepada ke bawah duli tuanku, mana-mana yang difikir oleh tuanku mendapat majuti, ya, ada fikiran baginda mendapat majuti lebih, maka itu diangkat sebagai Perdana Menteri, ya. Jadi istana tidak akan ambil tahu perjalanan kamu, bagaimana kamu boleh membawa sokongan sebelah itu, bagaimana kamu mendapatkan ahli parlimen untuk menyokong kamu, itu bukan urusan ke bawah duli tuanku, ya, kerana istana tidak berpolitik dan dia tidak tahu, tak ambil tahu strategi kamu politik dan sebagainya, ya. Jadi tidak boleh kita salahkan kepada ke bawah duli tuanku, ya, kerana kamu sendiri telah melakukan pengkhianatan, maka kamu dibantu juga oleh UMNO dan juga PAS, dan laluan untuk kamu, ya, merampas kuasa itu telah dibantu juga oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, kerana Tun Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan. Yang saya nak sebut di sini adalah apa logiknya Zaid Hamidi berkata dalam parlimen baru ini mendesak kerajaan supaya memberikan mandat kembali kepada rakyat atas alasan kerajaan yang ada sekarang ini tidak kukuh, tidak boleh memerintah dengan baik, ya. Jadi kalaulah beliau mahukan kerajaan sekarang ini memberikan mandat kepada rakyat, tidak sepatutnya UMNO mendesak diadakan pilihan raya umum, ya. Pertamanya kerana kita dalam keadaan COVID. Yang kedua, tempoh untuk PRU yang sepatutnya lebih kurang kita ada lagi 3 tahun. Ya, ada lagi 3 tahun. Dan kerajaan Pakatan Harapan yang telah diberi mandat oleh rakyat pada PRU 14 yang lalu, tidak ada sebab pun, ya, untuk dijatuhkan. Tak ada sebab pun untuk dijatuhkan, ya, apatah lagi melalui pengkhianatan. Kecualilah kalau Pakatan Harapan merintah baru setahun ataupun 22 bulan itu rakyat merasakan dizalimi, dianiayai dan sebagainya, rakyat bangkit ke jalan raya, berhimpun, berdemonstrasi, buat huru-hara dan sebagainya, ya, maka kerajaan jatuh. Di situ boleh kita katakan bahawa kerajaan Pakatan Harapan ini telah ditolak oleh rakyat, ya, seperti yang berlaku di beberapa negara luar di mana kerajaan mereka jatuh bukan kerana pengkhianatan ahli politik, tetapi dijatuhkan oleh rakyat sendiri, ya. Yang itu kita boleh akurlah kehendak rakyat. Tapi ini tidak berlaku, ya. Rakyat tidak berdemo, tidak ada perhimpunan besar-besar, ya. Bahkan nak cari perhimpunan besar macam kita dulu, bersih 1, bersih 2, bersih 3 pun tak berlaku. Suatu kita dalam kerajaan, ya. Yang ada perhimpunan adalah perhimpunan di Padang Merbuk saja, oleh para-para lebay dan juga walaon yang berjihad untuk menegakkan RU 355. Itu saja perhimpunan yang ada ketika sebelum kita jadi kerajaan, ya, sebelum kita jadi kerajaan mereka berhimpun. Bila kita jadi kerajaan, mereka dah tak berhimpun dah, ya. Mereka main isu perkauman dan sebagainya.
Jadi pada saya, Zat Hamidi sepatutnya mendesak kerajaan supaya mengembalikan semula hak sebenarnya yang dipilih oleh rakyat itu adalah kerajaan Pakatan Harapan. Jadi Zat Hamidi tidak boleh hanya semata-mata berkata-kata, tetapi beliau harus buktikan kalau betul beliau ikhlas, kalau betul beliau ingin kembalikan mandat ini kepada rakyat, beliau haruslah memberikan mandat itu kepada kerajaan Pakatan Harapan, iaitu hak milik yang sebenar untuk tempoh 3 tahun lagi. Dengan cara apa? Dengan cara dalam bajet ini semua ahli parlimen UMNO menolak bajet ini, maka bajet tidak diluluskan, maka Muhyiddin terpaksa berjumpa dengan Yang Tuan Agong, memberitahu bahawa beliau tidak ada lagi sokongan, dan pilihan agung kemungkinan tidak mengadakan PRU, kemungkinan mengangkat satu lagi ahli parlimen yang mendapat kepercayaan majoriti di dalam parlimen. Dan ketika itu UMNO seharusnya, kalau betul ikhlas, kalau betul mereka jujur nak kembalikan kerajaan ini kepada rakyat, mereka harus tentukan sokongan diberi kepada calon mewakili Pakatan Harapan yang dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Itu dia. Bila kita sebut calon daripada Pakatan Harapan, sudah semestinya bukan Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir, era dalam Pakatan Harapan sudah berlalu. Tun Mahathir telah pun jadi Perdana Menteri. Dan beliau sendiri keluar daripada Pakatan Harapan tanpa dihalau. Kita tidak menghalau Tun Mahathir keluar. Kena ingat tu Anwar Ibrahim pernah usir Tun Dr. Mahathir. PKR tidak pernah membuat pendirian mengusir Tun Dr. Mahathir. Pakatan Harapan pun tidak pernah membuat keputusan mengusir Tun Dr. Mahathir. Tapi Tun Mahathir sendiri membuat kenyataan. Kita semua boleh baca bahawa Tun Mahathir kata, saya hanya bekerjasama dengan Amanah dan DAP, saya tidak akan bekerjasama dengan Anwar Ibrahim dan juga PKR. Bermakna beliau menolak pengerusi Pakatan Harapan, dan beliau juga tidak ada menyebut bahawa beliau tidak ada kena-mengena lagi dengan Pakatan Harapan, dan beliau tidak pernah hadir selepas itu dalam mana-mana mesyuarat Pakatan Harapan. Bermakna Tun Dr. Mahathir Mohamad atas nama partinya dulu ke, ataupun atas nama parti baru Pejuang ini ke, ataupun atas nama individunya sendiri, beliau tidak ada kena-mengena lagi dengan Pakatan Harapan. Jadi kalau dicalonkan satu pemimpin daripada Pakatan Harapan, yang pasti calon itu bukanlah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi Zat Hamidi kena kotakanlah apa yang beliau kata dalam parlimen, jika beliau ikhlas untuk mengembalikan mandat rakyat ini, seharusnya UMNO memberikan sokongan serah kembali kuasa kepada Pakatan Harapan. Bukan bermakna Pakatan Harapan nak ambil UMNO. Pakatan Harapan tidak akan ambil atas nama M-Block UMNO itu. Kerana kita tidak ada kerjasama dengan UMNO. Cuma kalau kamu merasa kamu bersalah dan kamu merasakan kamu telah mengambil hak yang bukan milik kamu, sama ada UMNO ataupun PAS, kalau mereka rasa mereka selama ini ambil hak orang lain, tanpa mendapat mandat rakyat, mereka harus kembalikan. Berikan sebalik kembali kepada kerajaan Pakatan Harapan. Dan kerajaan Pakatan Harapan akan mencari seorang lagi Perdana Menteri yang bukan bernama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan juga kumpulan-kumpulannya yang telah pun keluar daripada Pakatan Harapan. Okey. Itu dia. Jadi saya faham apa yang dimaksudkan oleh Zahid itu dalam parlimen, kembalikan mandat rakyat itu kerana mahukan kepada pembubaran parlimen. Apabila beliau ataupun UMNO gagal mendapat apa yang beliau inginkan daripada Muhyiddin Yassin, apa yang UMNO inginkan daripada Perikatan Nasional, sama ada jawatan, kedudukan ataupun jawatan timbalan Perdana Menteri ataupun Menteri-Menteri Kanan, apa saja yang UMNO tuntut dengan kerajaan Muhyiddin ini gagal diperolehi, maka barulah mereka teringat tentang mandat rakyat. Bayangkan sekiranya Muhyiddin berikan apa yang UMNO minta, adakah saudara-saudara yakin Zat Hamidi bercakap tentang mandat rakyat? Saya rasa tidak. Tapi walau macam mana pun, kita bersangka baik. Kita bersangka baik. Mungkin Zat Hamidi betul-betul nak bagi kepada rakyat mandat ini. Tidak ada pilihan lain, bukan bubar parlimen,
tetapi kembalikan semula kerajaan ini kepada Parti Harapan untuk lagi 3 tahun. Kemudian biar rakyat nilai, ya. Kalau rakyat kata kerajaan Parti Harapan itu lebih baik daripada kerajaan Barisan Nasional, kalau rakyat kata kerajaan Parti Harapan itu lebih baik daripada Perikatan Nasional, maka rakyat akan teruskan memberi mandat pada PRU ke-15 yang akan datang. Tetapi sekiranya kita gagal juga menjadi kerajaan yang lebih baik, ya, maka hak rakyat untuk memilih Barisan Nasional ke, nak pilih Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional, ya. Banyak sangat nasional ni. Ya. Saya pun tak tahulah, ya. Nama parti banyak tapi kebanyakan semua sama. Dalam setiap parti tu parti yang sama, ya. Perikatan Nasional di situ ada Bersatu, di situ ada PAS dalam Perikatan Nasional. Dalam Mufakat Nasional ada UMNO, ada PAS dalam Mufakat Nasional. Dalam Barisan Nasional ada UMNO juga kat situ, ya. Jadi tak tahulah macam mana, ya. Ini dah jadi dikatakan politik cicah merebah, berpunca daripada tindakan politik yang bukan sahaja jahat, ya, bukan sahaja jijik, malahan tindak politik yang paling bodoh sehingga akan menghancurkan negara ini, ya. Negara ini hancur, yang jadi cicah merebah sekarang ini berpunca daripada pengkhianatan lah. Ya, berpunca daripada pengkhianatan kerana kamu mengganggu kerajaan yang sedang merentah, kamu mengganggu kerajaan yang sedang membaiki segala kelemahan yang ada, yang sedang untuk menunjukkan prestasi mereka. Walaupun 22 bulan, ya, kita tak boleh kata gagal semua, tapi ada perkara yang boleh diperbaiki. Dan kita dalam Parti Harapan mengharapkan 22 bulan ke 24 bulan, tempoh itu sajalah yang kita rasakan kelemahan yang kita terpaksa hadapi ketika itu. Kerana kita mengharapkan selepas itu Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Ada lagi masa 3 tahun untuk Anwar Ibrahim menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada Tun Dr. Mahathir, ya. Tapi nak kata macam mana, kan? Dia disekat, ya, bukan saja disekat, malahan Tun sanggup, ya. Tun sanggup jatuh kerajaan yang beliau sendiri pimpin asalkan Anwar tidak menjadi Perdana Menteri. Prinsip Tun ini, kalau aku tak boleh jadi Perdana Menteri, Anwar jangan jadi Perdana Menteri. Ya. Ini dia. Okey, bab Zahid memandat rakyat tu kita nak jawab beginilah, ya. Kalau betul Zahid nak kembalikan mandat rakyat, dalam undian bajet nanti tolak bajet, kemudian bila nak menentukan siapa Perdana Menteri, pilihlah Perdana Menteri yang dicalonkan oleh Parti Harapan, ya. Sebab dengan cara itu sajalah, ya, mereka boleh mengembalikan semula mandat itu kepada rakyat, ya. Okey. Yang kedua, saya pun ikuti di Parlimen Syahidan Kasim. Ucapan Syahidan Kasim ni, kita kenal lah Syahidan Kasim ni. Sesiapa jadi Perdana Menteri, itulah orang yang dia akan kipas, ya. Kipas dengan semahu-mahunya. Kali ini dia cuba kipas Muhyiddin Yassin lah. Mungkin adalah sesuatu perkara, ya. Dalam keadaan ramai ahli Parlimen UMNO yang mula menjauhi Muhyiddin Yassin, jadi Syahidan Kasim mahu tunjuklah, ya, beliau di antara ahli Parlimen UMNO yang menyokong kuat Muhyiddin Yassin, ya. Syahidan kata kalau tak sokong bajet, ya, kalau tak sokong bajet ini, mereka adalah pengkhianat. Walaupun, ya, daripada presiden saya sendiri, ya, daripada bos saya sendiri dulu, termasuk presiden beliau Zaid Hamidi dan juga pengerusi Barisan Nasional Najib Tun Razak. Syahidan kata kalau mereka berdua pun tolak, mereka juga pada Syahidan dikatakan sebagai pengkhianat. Saya pun tak tahu macam mana tahap bodeknya Syahidan ni dengan Muhyiddin, ya. Jadi pada beliau, setiap bajet yang dibawa di parlimen itu mestilah disokong, ya. Tak sokong, khianat. Kalau itulah tafsiran beliau, maka apalah gunanya bajet itu disebut dibentangkan di parlimen untuk dibahaskan, ya. Kalau kita tafsir sebagai menolak bajet itu sebagai pengkhianat, lebih baik tidak ada peruntukan ataupun undang-undang dalam parlimen yang menyatakan bajet itu mesti dibawa ke parlimen, mesti dibahaskan, kemudian mestilah diberi undian sama ada disokong, diluluskan ataupun tidak, ya. Peruntukan itu ada bererti, bermakna boleh sokong, boleh tak sokong, ya. Tidak timbul soal khianat. Kalau ianya khianat, lebih baik tidak perlu, ya. Kajian umumkan saja bajet, terima pakai. Tidak perlu bahas dibuat parlimen. Buat apa nak bahas kat parlimen kalau tak perlu ada undian? Buat apa nak ada undian kalau tak boleh tak sokong?
Jadi bila sebut undian ni bermakna undi. Nama pun undi. Bila sebut undi mestilah ada yang berlawanan. Ya, sokong ataupun tak sokong. Ya. Tapi kalau kamu dah bagi fatwa awal-awal, ya, tak sokong dianggap khianat, buat apa nak bawa parlimen? Buat apa nak bahas dan buat apa nak diundi bajet itu. Ya. Jadi sebab nak ampu Muhyiddin Yassin, maka Syahidan terpaksalah tunjukkan kebodohannya, ya, walaupun beliau merupakan ahli parlimen yang agak senior di dalam UMNO, tapi malangnya, ya, sanggup merendahkan martabatnya sedemikian rupa. Okey, welcome Nasir Muda. Nasir Muda dekat Facebook. Bilalah PN nak jatuh ni? Tak sabar nak tengok katanya. Bibi Sabariah, Sidan tu sesumpah. Sesumpah. Binatang sesumpah kan. Okey, Raslan Ali sokong katanya. Raslan Ali bengong Pak Labai, satu hudud pun tak buat katanya. Tak ceritalah pasal hudud kan. RU355 pun dah tak berbunyi dah sekarang ni. Okey, Raslan Ali hidup Datuk Seri Anwar Ibrahim katanya, ya. Itu topik yang kedua, ya. Saya nak sentuh sikit jelah. Saya nak sentuh tentang betapa jahilnya Syahidan, ataupun sengaja buat jahil ataupun sengaja nak ampu Muhyiddin, ya, bila beliau kata dalam parlimen, siapa yang tak sokong bajet itu adalah pengkhianat kepada rakyat katanya. Jadi beliau tak tahu bahawa apa tujuan sebenarnya bajet itu dibentangkan dalam parlimen, ya. Tujuannya dibentangkan dalam parlimen adalah untuk dibahaskan. Kalau yang tak betul, dibetulkan. Ya? Kalau perlu ditambah. Kalau perlu dibuat baru. Kalau tak buat langsung, tak disokong lah. Itu maksudnya. Kalau kamu gagal membetulkan apa yang tegur oleh ramai ahli parlimen, kamu gagal untuk mencapai apa yang diinginkan oleh majoriti ahli parlimen, maka sudah pastinya bajet kamu itu akan ditolak. Ditolak bukan bermakna selepas itu kita ahli parlimen balik rumah tidur. Ya? Tolak habis. Jadi tak adalah peruntukan apa semua. Bermakna apabila tolak, bermakna satu bajet baru harus dibawa. Sudah pastinya, ya, apabila bajet ni ditolak, maka kerajaan yang membentangkan bajet itu jatuh dan kerajaan baru ambil alih, kerajaan baru akan bentangkan bajet. Apa masalah dia? Ya? Apa masalahnya? Banyak pakar-pakar perlembagaan, ya, penganalisa politik, pakar perlembagaan undang menyatakan sedemikian, ya. Tolak bajet bukan bererti tak adalah gaji kaki tangan kerajaan. Gaji ni tak ada, saudara. Ya, bajet ni lebih kepada bajet-bajet tambahan kementerian-kementerian dan sebagainya. Gaji ni benda yang kekal, ya, sentiasa ada. Ya, boleh dibayar. Walaupun bajet tolak bulan 11, 25 bulan air undi. Tolak bulan 25 bulan, gaji ujung bulan 11 masih dibayar. Bulan 12 masih dibayar. Cuma yang tidak boleh lagi digunakan adalah peruntukan tambahan lainnya, ya. Allowance sebagainya, bonus dan sebagainya, itu ada, ya. Gaji masih lagi tetapkan dibayar, ya. Jadi kalau tolak pun tak lulus bajet kali ini, bermakna kerajaan yang ada sekarang ini jatuh dari segi moralnya, ya. Bila jatuh, kena angkat satu kerajaan baru, ya, seorang Perdana Menteri yang baru. Maka kewajipannya bila menjadi kerajaan yang baru, sebab Perdana Menteri yang baru, beliau akan bawa satu bajet yang baru untuk ujung tahun ini untuk digunakan pada tahun hadapan. Simple, ya, simple. Okey. Jadi ditakut-takutkanlah konon-kononnya, ya. Seperti mana yang sebut oleh Menteri Keuangan, saya pun tak fahamlah. Menteri Keuangan ni katanya orang bankers, orang banker, dia orang pakar tapi bukan orang politik. Dia orang yang menguruskan bank, pengalamannya, dan dia menakut-nakutkan kita dan mengatakan sekiranya bajet ni tak lulus, maka tak ada bayarlah gaji-gaji kita kerajaan, frontliner, doktor, jurawat tidak akan dibayar gaji dan sebagainya. Ini kalau cakap dengan orang-orang yang bodoh-bodoh, orang-orang bodoh-bodoh kan, bolehlah, ya. Sekarang ni orang tak semua bodoh, ya. Sekarang ni maklumat semua di ujung jari, ya. Kita ada banyak lagi pakar-pakar perlembagaan, ya, yang tidak boleh dijual beli, ya. Kita ada pemikir-pemikir yang juga tidak boleh dijual beli, yang boleh memberikan pandangan dan pendapat, ya, tanpa ada upah dan sebagainya. Jadi inilah yang saya katakan bahawa apa yang disebut oleh Syahidan ini semata-mata untuk menunjukkan kepada Muhyiddin bahawa Syahidan ini seorang ahli, salah satunya ahli parlimen dalam UMNO yang begitu menyokong kerajaan Perikatan Nasional, yang begitu menyokong bajet ini, maka Syahidan ini sepatutnya dia angkat
oleh Muhyiddin, ya, letak di kedudukan yang tinggi dalam kerajaan nasional, ya. Jadi Syahidan ini ambil kesempatan di atas begitu ramai ahli parlimen UMNO yang tidak bersetuju dengan Muhyiddin. Bila ramai ahli parlimen UMNO yang tidak bersetuju dengan Muhyiddin, kalau ada 2-3 orang yang menyokong Muhyiddin, ini akan dipandang oleh Muhyiddin. Ini akan diambil oleh Muhyiddin nanti, ya, akan diberikan kedudukan yang baik. Jadi itulah tujuan Syahidan ini, untuk mengampu, ya, mengampu Muhyiddin Yassin, kerana hujah yang diberikan oleh Syahidan ini satu hujah yang saya rasa amat memalukan, ya, sebagai seorang yang lama dalam politik, ya, pernah menjadi Menteri Besar Perlis, ya. Beliau pernah menjadi Menteri Besar Perlis, beliau pernah membentangkan bajet negeri Perlis. Takkan beliau tak tahu apabila satu bajet dibawa ke Dewan Undangan Negeri ataupun dibawa ke Parlimen adalah untuk apa? Untuk dibahaskan. Sebab apa untuk dibahaskan? Sebab untuk melihat sama ada bajet ini bertepatan dengan keadaan semasa, dengan kehendak rakyat, sama ada bajet ini betul, ya, sama ada bajet ini perlu ditambah, dikurangkan, dipinda dan sebagainya. Dan sekiranya perkara ini berjalan dengan baik, maka bajet itu sudah pastinya diluluskan. Tetapi sekiranya banyak penyelewengan atau banyak perkara yang tak betul di dalam bajet ini, bagaimana kita nak memaksa ahli-ahli parlimen atau wakil rakyat untuk meluluskan bajet yang kita tahu ada lompang di mana-mana, kan? Contohnya dalam bajet kali ini, ya, tentang peruntukan kepada jasa yang tidak masuk akal sama sekali, ya. Bagaimana kita nak paksa ahli parlimen untuk menyokong peruntukan untuk nak diberikan kepada beberapa kerat pemimpin dalam Perikatan Nasional, terutamanya geng-geng Azmin Ali, ya. Kawan-kawan ni, geng-geng Azmin Ali di mata tempat sekarang ni menganga mulut sekarang ni, tengah menganga mulut, ya. Dah terbayangkan jawatan dalam jasa, dapat allowance dan sebagainya, masing-masing dah berebut dah ni, dah menganga mulut, ya. Dan kita harapkan supaya biarlah mereka menganga mulut sehingga keluar air liur mereka. Kita pastikan, ya, kita minta ahli parlimen jangan sesekali, ya, meluluskan bajet yang dibentangkan ini, ya. Kalau kita tengok dalam isu KWSP pun begitu sekali, ya, mereka nak cuba memperbodohkan rakyat-rakyat. Dia kata tuntutan daripada pihak UMNO dan juga Pakatan Harapan minta KWSP 10,000 sebagai one off, kita bagi 60,000. Kalau orang tak tahu, memang katalah, oh hebat, ya. UMNO minta 10,000, ya. Di kalangan MPPS pun ada minta 10,000 cash, tetapi Muhyiddin punya baik bagi 60,000, ya. Tapi ada syarat dia, baca syarat dia, ya. Orang yang hilang kerja, orang yang tidak dapat kerja, tidak beri gaji dan sebagainya, dan dia kata pun hanya 2 juta yang memperolehi manfaat daripada KWSP yang dikeluarkan. 2 juta tu pun tak dapat semuanya 60,000, ya. Berapa orang je yang dapat ke tahap itu, ya. Bila kita kata pengangguran kita menghampiri 1 juta, mereka menafikan. Mereka kata pengangguran tak banyak. Tetapi bila tiba bentang KWSP, mereka sendiri kata ada 2 juta. Bermakna 2 juta ini orang yang tidak bekerja. Orang yang bekerja mungkin tak dapat gaji, diberi cuti, ya, diberi cuti tanpa gaji, ya. Secara tak langsung mereka pun akui bahawa di kalangan rakyat Malaysia ini ada 2 juta yang tidak bekerja, ada lebih kurang 2 juta yang diberikan cuti tanpa gaji, maka orang ini berhak untuk dapatkan pengeluaran KWSP ini sebagainya, ya. Kalau tuan-tuan analisa syarat-syaratnya, ya, begitu jelas sekali bahawa sengaja dibuatkan untuk mengelirukan. Konon-kononnya 60,000 dikeluarkan, itu lebih tinggi daripada permintaan kita 10,000, ya. Siapa di dalam sini yang ada simpanan sampai melebihi 90,000 ke atas, ya, dalam KWSP? Saya rasa agak sukarlah. Jadi yang mendapat manfaat tu berapa kerat di kalangan mereka, ya. Okey. Nasir muda kerajaan Perawak katanya. Okey. Muhammad Zaid Mustafa Upview. Tolong share, ya, kata Azizul. Okey. Kita juga ada kawan kita kat sini lagi, siapa? Seven Wahab, Kamalul Rosli Lubawi, Muhammad Kamal Yusof, Edward Pekan, Zainul Abid, ya, Ahmad Sabri Ismail, ya, Wim ada juga ni, ya. Zaidi Aris, Hamira Liana dan Amidin Safwan, ya. Jadi itulah yang saya nak katakan tentang apa yang Syahidan kata sebutkan tadi.
bahawa tak sokong bajet maka dianggap pengkhianat. Jadi cara nak perbodohkan rakyat ini haruslah kita tolak, ya. Apa yang ditakuti sangat sebenarnya oleh Syedan ni, ya. Ditakuti sangat oleh Syedan ni, ya. Jadi kalaulah bajet itu bagus, bajet itu menepati apa yang ditetahkan oleh Kebawah Duli Tuanku, iaitu lebih kepada menghadapi krisis ekonomi dan juga COVID, ya. Maka tidak ada sebab maka bajet itu ditolak. Tetapi kalau bajet itu lebih kepada menguntungkan pihak-pihak yang tertentu, ya, menguntungkan pihak jasa yang selama ini UMNO dulu perintah pun tak banyak itu, peruntukannya puluh kali ganda daripada zaman UMNO perintah, sehinggakan bekas pengarah jasa sendiri pun terkejut, ya. Dia pun terkejut, Fuad Zakasi pun terkejut, Lokman Adam yang pernah berada dalam jasa pun terkejut. Baru itu banyak peruntukan diberi kepada jasa, ya. Untuk apa? Untuk dia di antaranya adalah untuk memberi dedak-dedak kepada yang tengah menganga mulut ni lah, ya. Di kalangan kumpulan-kumpulan cyber trooper daripada Bersatu, nak kena bagi juga dekat geng-geng Azmin Ali, ya, kena bagi juga dekat lebay-lebay. Lebay-lebay ni pun tak juga. Kita pun ada cyber mujahid. Dia pun ada cyber mujahid, nak kena bayar juga allowance, ya. Kita dulu lah masa kita jadi PH, kita tak buat benda tu, kan. Kita volunteer semua, cyber trooper kita, pandai-pandai lah, kan. Tapi mereka jadi kerajaan, mereka nak berilah, ya, kepada puak-puak ini untuk mempertahankan kerajaan yang mereka hanya dapat menjuti 1 ke 2 orang, ya. Baru ni meninggal pula seorang, dah kurang lagi 1, kan. Okey, itu yang bab Syedan, bab kedua habis. Okey, yang akhir sekali saya nak ulas tentang saya ada baca, bukan baca lah, saya tonton kenyataan media oleh ahli Parlimen Shah Alam Rabi Khalid Samad, ya, di Parlimen bila mengadakan sidang medianya berkenaan dengan 2 perkara. Yang pertama berkenaan dengan bajet, ya, bila sentuh bajet, dan yang keduanya tentang sokongan Parti Amanah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi yang saya nak ulas ini adalah tentang kenyataan beliau berkenaan dengan sokongan Parti Amanah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, ya. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih lah. Terima kasih dan juga tahniah kepada Amanah yang mengulangi balik kembali sokongannya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagaimana yang beliau dah umumkan sebenarnya sebelum ini, ya. Berbulan-bulan sebelum ini pun keputusan Majlis Persatuan Harapan, Amanah, DAP dan Keadilan sememangnya, ya, tidak ada calon lain yang dinamakan oleh Parti Harapan, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri, ya. Bukan kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim ni di kalangan pimpinan Parti Harapan ini hebat, lebih hebat daripada Mat Sabu, lebih hebat daripada NGOM ataupun lebih hebat daripada Khalid Samad, bukan. Ini adalah kerana inilah yang kita sebut bukan baru-baru ni. Benda ni dah lama, ya. Sebelum PRU lagi benda ni telah pun disebut dalam kempen-kempen kita, ya, sehingga kan dimasukkan di dalam manifesto kita Parti Harapan, ya. Bukan kerana Anwar kemaruk nak jadi Perdana Menteri, sebab bila nama beliau disebut, diletakkan sebagai calon Perdana Menteri selepas Tun Dr. Mahathir, ketika itu Anwar berada dalam penjara. Ketika mesyuarat memutuskan Anwar adalah pengganti kepada Tun selepas Tun jadi Perdana Menteri, ketika itu Anwar tidak ada dalam mesyuarat, ya. Anwar berada dalam penjara. Jadi tak payahlah dia kata asyik sebut nama Anwar jadi PN, Anwar kemaruk. Bukan masalah kemaruk. Masalah inilah yang kita sebut dalam kempen-kempen kita dalam sebelum PRU dan kita masukkan dalam manifesto kita. Dan inilah juga di antara sebab rakyat memilih Pakatan Harapan, ya. Rakyat memilih Pakatan Harapan kerana atas kepercayaan dan keyakinan mereka bahawa Tun Dr. Mahathir hanyalah Perdana Menteri seketika, sehingga Datuk Seri Anwar Ibrahim beri pengampunan, kemudian dilepaskan daripada larangan, ya, berpolitik, ya. Beliau lepas dah boleh berpolitik, kemudian boleh bertanding di Parlimen Polisen, menjadi ahli parlimen, dan sepatutnya ketika itu Tun Dr. Mahathir tidak perlu ada desakan, ya, daripada mana-mana pihak. Tidak perlulah ada orang nak suruh, ya, patutnya faham-faham sendirilah, kan. Kerana sebelum itu dah diberitahu bahawa kamu adalah Perdana Menteri untuk menampung ketiadaan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ketika itu
di dalam penjara dan juga akan mengalami proses pengampunan dan sebagainya. Ya. Tetapi tak apalah, ya, beliau teruskan kerjanya sebagai Perdana Menteri. Anwar duduk sebagai ahli parlimen biasa. Ya. Kita jangkakan mungkin beliau main masa sedikit, ya. Tapi sewaktu beliau jadi Perdana Menteri, berbagai-bagai kenyataan yang beliau keluarkan, terutamanya di media-media asing lah. Ya. Jadi dalam banyaknya kenyataan tu kita lihat sentiasa berubah-ubah dan sentiasa bercanggah-canggah. Ya. Ya, bila berada dalam bersama wartawan di negara kita, beliau kata saya ni dah tua, ya. 1 tahun, 1 tahun setengah okey lah kot. Mana boleh dah, saya dah 95. Apa nama 95 tahun saya jadi menteri, 1 tahun setengah okey lah kot. Bila wartawan tanya adakah 2 tahun, itu dia pandang pada Anwar. Oh, kalau Anwar beri 2 tahun, boleh kot 2 tahun. Dia sendiri yang menjanjikan 2 tahun. Dan dalam temu ramah dia bersama dengan berapa milik asing. Ada lagi kalau kita tengok dalam YouTube dan sebagainya. Beliau sendiri menyatakan beliau tidak boleh, beliau akan jadi menteri sekitar 2 tahun. Dan beliau berjanji akan menyerahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya? Itu beliau sebut. Tarikh 2 tahun itu pun beliau yang sebut. Bukan Anwar yang tetapkan 2 tahun. Bukan Majlis Presiden Parti Harapan yang tetapkan 2 tahun. Tidak ada tarikh yang ditetapkan oleh Majlis Presiden. Ya, bila kamu nak letak jawatan, itu antara semangat ataupun persefahaman yang jelas disebut. Tun Dr. Mahathir Mohamad akan menjadi Perdana Menteri dan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan diberi pengampunan, pengampunan, kemudian merayakan beliau untuk bertanding dalam peraya dan akan menjadi Perdana Menteri. Ya. Sebab apa tidak disebut tarikh? Kerana proses pengampunan itu kita tak tahu. Lama ada sebuah proses makan masa yang singkat. Ada masa proses yang makan masa yang lama. Jadi sebab itu tarikh Tun Dr. Mahathir letak jawatan itu tidak diletakkan tarikh. Bergantung kepada proses pengampunan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, tapi Alhamdulillah di bawah Dudi Tuanku ketika itu, Tuan Agong Sultan Kelantan, ya, mempercepatkan proses pengampunan itu. Sepatutnya bila cepat proses pengampunan itu, maka cepatlah sedikit proses peralihan kuasa. Tetapi malangnya, ya, malangnya kita beri kepercayaan kepada Dr. Mahathir Mohamad. Rupa-rupanya beliau tidak ada langsung sikap tanggungjawab, kejujuran dan juga sikap berterima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memberikan laluan kepada beliau untuk menjadi Perdana Menteri, ya, ya. Walaupun partinya hanya mendapat 13 kerusi parlimen sahaja. Ya, 13 kerusi parlimen sahaja daripada 52 kerusi parlimen yang dipertandingkan oleh Bersatu. Ya, parti Bersatu ketika itu hanya dapat 13 kerusi parlimen. Ya. Bila menjadi Perdana Menteri, kita lihat satu persatu, ya, kita dah mula nampak dah tak apa sedap hati dah, kan? Tapi kita masih lagi yakin Tun ni boleh juga berubah. Kita anggapkan beliau boleh berubah, ya. Bila beliau angkat sumpah, kita dah tengok dah macam mana dah tak betul, ya. Bila beliau sendiri nak jadi Perdana Menteri, merangkap Menteri Pendidikan. Tapi dia beliau diserang, ya, dikritik oleh beberapa pimpinan, tak jadi, ya. Dan banyak lagi lah tindakan-tindakan beliau yang kita lihat yang begitu mengecewakan, ya. Yang tidak ada langsung semangat reformasi, tidak langsung ada menggambarkan beliau ikhlas untuk melakukan reform, ya. Dan kita lihat beliau cuba balik kembali ke era beliau jadi Perdana Menteri ketika dahulu, ya. Apa yang beliau nak buat ikut kepada otak beliau, ya. Ikut apa kehendak beliau lah, ya. Dan cuba mempengaruhi menteri-menteri yang beliau lantik. Kalau dalam keadilan ini, walaupun keadilan parti yang agak besar menangnya, ya, ahli parlimen sampai masa ketika itu dalam 40 lebih ahli parlimen keadilan yang menang, ya. Tetapi menteri-menteri yang diberi kepada keadilan berapa orang, ya. Itu pun diberikan lebih ramai di kalangan orang-orang kartel. Yang dia tahu, ya, kumpulan-kumpulan Azmi ini adalah orang yang nak jatuhkan Anwar Ibrahim, orang yang anti kepada Anwar Ibrahim. Jadi orang-orang inilah diletakkan jawatan-jawatan yang penting, ya, supaya boleh mereka pecah perintah. Ya, ini taktik Tun Dr. Mahathir ni, kemahiran dia adalah mempecah perintah, ya. Bila menggunakan melantik di kalangan orang keadilan yang bukan dicalonkan oleh parti keadilan,
Ya, sepatutnya apabila kuota menteri itu diberikan kepada Parti Keadilan, sepatutnya calon itu datangnya daripada Parti Keadilan yang disokong oleh Parti Keadilan untuk jadi menteri. Tapi beliau tak pakai. Ya. Contohnya seperti nama Azmin Ali. Azmin Ali ketika itu parti tidak sokong pun untuk diletakkan sebagai mana-mana jawatan dalam menteri. Sebab apa? Sebab Azmin ketika itu telah pun angkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Ya. Oleh kerana Azmin telah angkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor, jadi Parti Keadilan tidak mencalonkan nama Azmin di antara calon-calon yang diangkat untuk menjadi Menteri Kabinet di bawah Tun Dr. Mahathir. Tetapi mainan-mainan pintu belakang tak berlaku. Akhirnya Azmin tiba-tiba lepas jawatan Menteri Besar Selangor, ya, lari pergi ke Putrajaya, ya, dan dilantik sebagai Menteri Kanan. Dan termasuk jugalah beberapa menteri yang lain yang juga yang kelihatan anti kepada Datuk Seri Ibrahim. Contohnya seperti Zuraida Kamarudin dapat jawatan menteri penuh, ya. Dan orang-orang yang dikenali sebagai orang yang begitu setia dengan Datuk Seri Ibrahim, ya, seperti Puan Hajah Fauzah Saleh. Sepatutnya Puan Hajah Fauzah Saleh sebagai ahli parlimen yang 3 penggal menang berturut-turut. Beliau adalah bekas ketua wanita pertama dalam keadilan. Kemudian orang yang paling lama dalam Parti Keadilan yang berjuang semenjak daripada era reformasi. Ya, sepatutnya orang ini diletakkan sebagai menteri penuh. Kan? Tetapi diletakkan sebagai timbalan menteri. Kementerian pula tu tidak ada kementerian yang ada kena-mengena pun. Yang kita tak jangka diberikan kepada Fauzah Saleh. Beliau seorang pejuang dalam alam sekitar. Beliau berjuang isu Lainas, beliau berjuang isu bauxite dan sebagainya. Tetapi beliau diletakkan sebagai timbalan menteri kepada Mujahid di dalam menjaga hal ehwal agama. Ya. Jadi meletakkan Fauzah sebagai timbalan menteri dalam kementerian yang tidak ada terfikir langsung oleh kita, ya. Ini seolah-olah mempersendakan Parti Keadilan Rakyat itu sendiri, ya. Bagaimana Syed Saddiq yang baru beberapa bulan saja masuk parti. Sebelum PRU, Syed Saddiq baru nak bersama dengan Bersatu, ya. Ketua Armada ketika itu baru bersama Bersatu diangkat sebagai menteri penuh. Rina Harun daripada bukan orang politik baru masuk Bersatu sebelum PRU, beberapa bulan sebelum PRU dilantik sebagai menteri penuh. Fauzah Saleh, orang yang berjuang dalam keadilan, ya, orang yang menggerakkan akar umbi dalam apa saja program, ya, berjaya beliau lakukan, ya, mempertahankan Parti Keadilan daripada Parti Keadilan tinggal Orang Azizah satu ketika dulu tahun 2004, Pematang Pauh satu-satunya wakil parlimen kita dalam parlimen, ya. Masa itu ramai yang telah pun tak yakin keadilan boleh bangkit. Ramai yang kecewa, ramai yang mula keluar dari Parti Keadilan kerana mereka rasakan ini habislah, ya. Parti Keadilan yang tahun 1999 menang besar, ya. Kemudian tahun 2004 tinggal 1 kursi parlimen di dalam parlimen. Ramai kata inilah saat keadaan akan hancur. Seperti mana Parti Semangat 46 hancur. Ramai yang mula tarik handbrake, ya, masuk Parti UMNO ramai, yang keluar parti ramai dan sebagainya. Tapi Fauzah Saleh tetap terus bersama dengan keadilan, ya. Sepatutnya beliau jadi menteri penuh, sepatutnya. Dan nama beliau pun dicalonkan oleh Parti Keadilan sebagai calon untuk jawatan menteri penuh. Tetapi apa yang Mahathir buat? Meletakkan Fauzah Saleh timbalan menteri. Ya, timbalan menteri. Di mana? Di Kementerian Jawatan Menteri. Di mana? Jaga bahagian agama, ya. Tapi Anwar Ibrahim tak ada kata nak hantam secara terbuka. Kita tak serang Tun secara terbuka. Tapi hati kita tetap berkata, apa yang Dr. Mahathir tengah lakukan sekarang ni? Apa perancangan Tun Dr. Mahathir, ya, selaku Perdana Menteri, ya? Sebagaimana YB Husam Musa pun sebut. Husam Musa pun dah beberapa jawatan senator yang kosong tidak diisi, ya? Kenapa tidak diisi? Sedangkan ramai di kalangan kita, terutamanya negeri Pahang ni, tempat saya duduk ni. Negeri lain banyak yang masa kita jadi kerajaan, banyak, ya. Perak kita perintah, Johor kita perintah, Melaka kita perintah, Negeri Sembilan kita perintah, kan. Kedah kita perintah ketika itu. Pahang kita tak boleh perintah. Kuatnya UMNO di Pahang ni. Sepatutnya kalau Tun Dr. Mahathir ni jadi Perdana Menteri, orang yang bertanggungjawab, dan dia rasa Pahang ini masih lagi dikuasai oleh UMNO yang kuat,
masih lagi pembangkang susah nak menang di Pahang, paling tidak beberapa orang ahli parlimen ataupun wakil rakyat yang bertanding PRU14 yang kalah di negeri Pahang ini, mereka angkat sebagai senator. Bukannya untuk kepentingan peribadi, tapi sungguhnya mereka jadi senator, mereka boleh mewakili suara Parti Harapan di dalam negeri Pahang. Mereka boleh berjuang dalam isu alam sekitar negeri Pahang. Mereka boleh berjuang dalam isu Felda dan sebagainya. Nanti mereka, apa masalahnya? Tapi di Pahang yang dapat senator siapa? Yang dapat senator hanya seorang, WB buat Monalan. Ya? Daripada Bra. Itu pun sebab atas kapasiti menjaga hal ehwal orang asal. Ya? Sebab WB Bob ni daripada keturunan orang asal. Jadi diletakkan situ. Sepatutnya di Pahang lantiklah senator-senator yang dah kalah, yang dah bertanding. Ya? Yang mereka dah bertanding, bekerja kuat dengan parti, bekerja untuk menaikkan, membantu Pakatan Harapan, tetapi tewas di Pahang. Berilah mereka sebagai senator supaya mereka boleh meneruskan kerja untuk mengangkat suara rakyat di negeri Pahang ini. Tetapi tidak berlaku. Ya? Bahkan Wabi Fauzi Saleh, orang yang paling yang ada nama negeri Pahang ini, ya, dia dihormati di negeri Pahang. Siapa yang tak kenal Wabi Fauzi Saleh? Ya, orang UMNO kenal, orang lama, zaman reformasi, orang baru, semua kenal Wabi Fauzi Saleh. Tapi orang ini diletakkan di tahap sebagai timbalan menteri yang jaga hal agama. Tapi saya ucap tahniah dan syabas kepada Wabi Fauzi Saleh. Walaupun beliau diberikan cabaran seolah-olah nak mengenakan beliau. Ya, seolah Tun Dr. Mahathir ni letak Wabi Fauziah supaya Fauziah ni, oh tak boleh nak apa-apa. Ini saya kena jaga bidang agama, saya akan berdepan dengan one-on-one, lebay-lebay, serban-serban tebal-tebal ni. Fauziah Saleh akan hadapi orang macam ni. Ya, jadi Wabi Fauzi Saleh akan tidak boleh nak laksanakan tugas. Tapi bila kita lihat track record Wabi Fauzi Saleh, sebab walaupun sebagai timbalan menteri di Jabatan Menteri, beliau telah berjaya melaksanakan tugas beliau begitu baik, di mana beliau sempat menaikkan allowance guru-guru kafar ketika itu. Bahkan beliau ada plan dengan begitu baik, ya. Cuma tak sempat nak laksanakan. Iaitu apa plannya? Itu untuk meletakkan taraf guru-guru kafar ini sebagai guru-guru tetap. Nah, ini pancangan Wabi Fauzi dibawa, bukan sekadar cakap, dibawa dalam parlimen. Cuma masa itu kita dalam masalah ekonomi, tak sempat nak kita luluskan, kerana kalau guru tetap kena melibatkan beberapa pindaan dalam JPA dan sebagainya. Itu proses. Tetapi komitmen, ya, usaha Wabi Fauzi Saleh ini bukan sekadar berkata, beliau ada kertas kerjanya, beliau ada jawatan kuasaannya yang mengkaji, dan di antara yang beliau lakukan yang boleh kita anggap satu kejayaan, pertamanya bila menaikkan allowance guru-guru kafar yang ketika itu jauh lebih rendah. Kemudian beliau mencadangkan, merangka satu perancangan, ya, untuk menaik taraf guru kafar ini menjadi guru-guru tetap. Tapi terpaksa beri proses, ya, kerana melibatkan JPA dan sebagainya. Ini kita faham. Tapi usaha itu, ya, komitmen beliau itu ada. Jadi Tun Dr. Mahathir lihat, boleh pula dia menangani, ya. Bagaimana tabung haji juga, pengurusan tabung haji, beliau pergi ke Mekah, Wabi Fauzi Saleh juga turut bersama ke sana, melihat pengurusan tabung haji tidak ada masalah di sana. Jemaah-jemaah haji kita okey. Ya, penempatan mereka tidak ada masalah besar. Mendapat kepujian daripada negara Arab Saudi. Ya. Beliau berjaya juga bawa, ya, tugasnya. Walaupun kalau kita fikir, hari ini kenapa pula Wabi Fauzi Saleh diletakkan sebagai orang nak jaga hal agama, kan? Tapi sebab orang yang ikhlas ni, saudara, orang yang ada komitmen, ikhlas, ya, beliau akan sentiasa, ya, di mana saja dia letak, beliau mampu lakukan tugasnya, ya. RU 355 pun beliau pernah sebut bahawa kita tidak menjadikan, Parti Harapan tidak menjadikan RU 355 sebagai propaganda politik dalam kempen-kempen, dalam ceramah, dalam khutbah dan sebagainya. Tetapi kita laksanakan walaupun kita tidak menjadi sebagai satu propaganda dalam politik, ya. Apa maksudnya yang saya katakan laksana tadi? Yang sebenarnya RU 355 ini nak dilaksanakan oleh semua, memperkasakan mahkamah syariah setiap negeri. Itu di luar bidang kuasa kerajaan pusat. Kerana negeri-negeri, bidang agama di setiap negeri adalah bidang kuasa bawah raja-raja ataupun sultan.
di satu negeri. Jadi kerajaan pusat tidak boleh nak kawal semua urusan agama di semua negeri. Tapi apa yang dibuat? Apa yang diusahakan di bawah Jabatan Perdana Menteri bidang agama? Iaitu memperkasakan mahkamah syariah peringkat pertamanya iaitu di wilayah persekutuan. Pindaan dilakukan untuk memperkasakan mahkamah syariah di wilayah persekutuan. Kenapa boleh wilayah persekutuan? Kerana wilayah persekutuan ini sahajalah salah satunya yang kerajaan pusat boleh kawal. Yang kerajaan pusat boleh uruskan, ya, nak pindah undang-undang dan sebagainya, hanya wilayah persekutuan. Selangor tak boleh. Itu di bawah kerajaan di Selangor dan di bawah Sultan Selangor, ya, ketua agama masing-masing di setiap negeri. Jadi dimulakan oleh Jabatan Perdana Menteri bidang agama ini, contoh untuk nak perkasakan mahkamah syariah ini, contoh dimulakan di wilayah persekutuan, ya, kerana ini di bawah kawalan kerajaan pusat. Untuk apa? Untuk nak tunjuk kepada negeri kalau wilayah persekutuan ini berjaya melaksanakan dan menampakkan lebih baik, maka diharapkan setiap negeri akan membuat pindaan. Ini cara bijak. Cara berpolitik bukan boleh bagi alasan, oh kenapa tak buat sana? Oh saya tak ada kuasa. Kan, saya tak ada kuasa. Sepatutnya bila kamu tidak ada kuasa, macam mana kamu nak buat? Kamu kena tunjuk contoh supaya negeri lain boleh buat. Bukan macam lebay. Bila tanya kenapa hudud tak buat Kelantan? Dewan Undangan Negeri dah lulus. Saya tidak perintah pusat. Saya tak jadi kerajaan, tak boleh buat lah. Kan? Ada U35 macam tu juga. Bawa 2 kali, 3 kali. Kenapa tak boleh? Tak boleh, saya tak jadi kerajaan. Mereka bawa, mereka tangguh usul dalam parlimen RU355. Alasan, oh susah sebab kita tak jadi kerajaan. Bila jadi kerajaan, tak juga bawa. Apa alasan lagi? Dah jadi kerajaan sekarang. Kan? RU355. Dah jadi kerajaan. Bahkan menteri yang jaga undang-undang pun, menteri itu daripada lebay. Taqiyuddin. Dia menteri undang-undang. Bertanggungjawab ke parlimen. Ya? Usul-usul persendirian ke private member bill, private apa mungkin yang nak bawa ke parlimen ni, ya, usul persendirian ni di bawah beliau boleh bertentukan, ya, boleh dia buat dengan mudah. Tapi kenapa tak bawa? Sebab beliau takut, ya, takut dengan MCA, walaupun MCA ada 2 kursi. Dulu katakan DAP, ya, DAP banyak. Mereka ada dua ketul je MCA, ya, bersama dengan beliau. Itu pun takut, ya. Sebab tu bila berlakunya sekolah Cina, pelajaran kebangsaan Cina dan sebagainya, dah tak berbunyi dah sekarang ni. Ya, isu pemandu mabuk pun dah tak bunyi sekarang ni. Pasal apa? Nak jaga 2 ketul daripada MCA ni. Ya. Sebab tu Wakil Siong pun relax sekarang ni, ya. Dengan ada isu terbaru sekarang ni tentang projek-projek yang dapat kepada syarikat Cina. Dia berani, ya. Pasal dah tahu lebay tak berani lawan. Saya ada dua ketul je dalam parlimen, tapi boleh pegang telur. Boleh pegang, walaupun saya ada 2 ketul, tapi saya boleh pegang telur siap-siap lebay yang ada dalam parlimen. Itu maksud saya lah, kan. Jadi sebab itulah kita pun rasa ada hikmah juga kerajaan PH jatuh. Kalau tidak, kita tak kenal parti lebay ni macam mana, kan. Kita ingat parti lebay ni betul lah, mereka ni rasa parti Islam yang di dalam perlembagaannya membawa Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas di dalam dasar parti Islam, ya. Tapi apabila Tuhan bagikan mereka kesempatan, ya, untuk jadi kerajaan walaupun dengan cara terbuat atap, ternyata beliau tidak mampu lakukan, ya. Beliau boleh cakap pasal agama bila beliau menjadi parti ini menjadi pembangkang. Ya. Ketika jadi pembangkang, sedaplah bercakap, kan. Seperti mana di pada Rantau Panjang, Zailah dalam parlimen bukan main lagi hentam pramugari tak buka, pramugari tak tutup aurat. Kan, orang baru ini pramugari tak tutup aurat. Hidang arak dalam pesawat. Pompang Anthony Lok membangun ketika itu sebagai Menteri Pengangkutan. Dia kata ini pesawat Air Asia ni bukan kerajaan punya. Ini pesawat swasta, persendirian punya. Kerajaan tidak boleh kontrol seragam-seragam pramugari mereka. Kita tak boleh nak kawal syarikat-syarikat Air Asia ni. Oh, kalau tak boleh kawal, buat apa jadi kerajaan? Tidak ada kuasa. Sedap. Kan? Anthony Lok kata, tak apalah, kita boleh bincang dengan Air Asia tentang etika berpakaian. Kita cuma boleh bincang, tak boleh paksa mereka. Mereka ada syarikat penerbangan sendiri, peraturan mereka sendiri, pasukan seragam mereka sendiri. Nak paksa tak boleh, tapi kita boleh bincang lah. Oh, kalau tak boleh nak paksa, tak boleh nak ni, buat apa jadi kerajaan? Oh, sedap cakap, kan. Sekarang ni, mana dia Zailah Yusof?
Padahal cerita pasal buka aurat. Ya. Dulu bukan main. Sedap juga hantar walaon ni sebenarnya. Kan? Hantar UMNO susah sekarang ni. Sebab apa hentam walaon lebih mudah? Sebab mereka menggunakan hujah yang mudah. Ya. Hujahnya adalah apabila mereka menjual agama itu. Ya. Apabila agama itu dijual dengan harga yang murah. Ya. Sebab itu kita boleh berdepan dengan mereka. Kerana hujah-hujah yang mereka bawa itulah hujah-hujahnya. Sebab itu mereka jadi pembangkang. Ya. Jadi mereka jual agama ni memang jelaslah. Kalau menguntungkan mereka, maka halal hukumnya. Ya. Kalau merugikan mereka, maka haram hukumnya. Dia boleh tukar-tukar. Ya. Sebab tu kerajaan Perak di bawah Nizar, ahli PAS ketika itu jatuh merugikan mereka. Ya. Merugikan mereka. Masa tu pengkhianatan berlaku 3 ahli Dewan Undangan Negeri. 1 DAP, 2 PKR, khianat. Pergi kepada Najib, kepada UMNO. Tumbang kerajaan Perak di bawah kepimpinan Nizar. Masa itu hukumnya haram kerja khianat ini. Tuhan melaknat pengkhianat ini. Termasuk orang yang mengambil kuasa secara tidak melalui mandat rakyat. Maka gaji mereka haram. Elon mereka haram. Ya, apa yang mereka lakukan itu tidak mendapat keberkatan dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersolat hajatlah sekali-kali walaon, kan? Sehingga kan ada persidangan di bawah pokok. Persidangan di bawah pokok. Masa itu popular lah dengan kisah kerajaan dua butir ni kan, kerajaan Pasir Berdengong kan. Ada speaker bawah pokok apa semua tu. Masa tu kami masih bersama dengan Pak ya. Kami bersimpati dan kami juga mengkritik kerja-kerja pengkhianatan itu. Apa yang berlaku tahun 2009, pengkhianatan yang berlaku di Perak, ya, kami bantah, kami kritik, kami anggap pengkhianat. Dan ianya konsisten sampai tahun pada bulan Februari 2020. Kami tetap mengatakan pengkhianat itu adalah perkara yang dikeji dan dipandang jijik. Kami konsisten. Ya? Sama ada untung, tak untung. Khianat itu, ambil mandat itu tak betul. Ya? Jadi yang berlaku di Perak itu tak betul. Berlaku di Putrajaya pun tak betul. Malahan lagi tak betul di Putrajaya kerana melibatkan ramai orang khianat. Di waktu Covid berlaku. Ya, kalau di Perak satu negeri saja tu. Ya, satu negeri saja tu. Tapi ini kerajaan. Kemudian ianya berterusan sampai pergi ke negeri Melaka pun cara khianat tumbang, pergi Johor tumbang. Habis semua dirompak. Habis semua pengkhianat-pengkhianat ni selerak nak cari rampas dalam keadaan Covid. Sekarang ni Tuhan turunkan bencana. Ya, kamu jadi kerajaan tapi kamu dah panik, tak dapat nak buat apa-apa. Ya, tuntutan daripada UMNO pun kamu nak layan tak boleh, tak layan pun tak boleh. Ya, ini jadi kalau kamu jadi kerajaan tak boleh tidur malam pun tak guna jadi kerajaan. Apa guna jadi Perdana Menteri di Putrajaya tak tidur malam tak boleh. Ya, kamu ingatkan kamu jadi kuasa, kamu boleh hidup senang. Ya, tapi bila kamu ada kuasa menyebabkan kamu lebih tidak lena, ya, tak boleh tidur, sentiasa ditekan oleh orang kiri kanan kamu. Dan keliling kamu pun belum tentu orang yang setia dengan kamu. Ya, kamu ingat Azmin Ali boleh setia? Boleh kamu jamin Azmin Ali setia dengan kamu? Ya, sedangkan Azmin Ali berpuluh tahun bersama Anwar Ibrahim yang mendidik dia dalam politik, yang bawa dia dalam politik, yang beri kedudukan yang besar kepada beliau dalam politik, itu pun Azmin boleh khianat kelas takat Muhyiddin Yassin. Ya, berapa hari Azmin kenal Muhyiddin Yassin? Adakah kamu jamin Azmin akan setia dengan kamu? Ya, Tuhan akan tunjuk satu hari nanti. Siapa yang orang khianat, ia tetap akan dikhianati. Sebab itulah saya harapkan mana-mana orang pemimpin yang selama ini telah pun bersekongkol dengan pengkhianat, ya, sekiranya mereka bertaubat dengan betul-betul insaf, ya, dengan tidak ada kepentingan apa-apa, kembalikan semula sokongan kamu kepada yang berhak. Ya. Kalau saya tengok sekarang ni dalam Facebook Tuan Tawi, ini yang dapat jawatan di Yadim, ya, melalui pintu tebuk atap lah. Ya. Kalau mereka tak tebuk atap, Tuan Tawi tak dapat jadi Yadim. Ya. Tak sempat habis kontrak Nek Omar, melompat masuk ambil, kan, di Yadim. Sekarang ni kalau tengok Facebook beliau, masukkan petikan hadis ini, tentang inilah ada musuh-musuh Islam amat tidak suka kalau umat Islam bersatu. Sebab itulah bila
parti PAS bersatu dengan parti PAS ini bersatu dengan parti bersatu, kan, maka PH ini akan jadi kacau, mereka akan ganggu. Maka sebab itulah dia kata Islam ni musuh-musuh Islam tidak suka melihat umat Islam bersatu. Tafsiran mereka umat Islam ni bersatu adalah PAS dan PAS UMNO bersatu. Ya? Kalau betul tafsiran mereka tu parti Islam tu naklah bersatu, kenapa mereka tinggalkan parti-parti selain daripada bersatu UMNO ada sebagai umat Islam? Apa salahnya mereka bersama dengan lain-lain parti? Kenapa mereka nakkan bersatu bersama dengan pengkhianat? Ya? Kerana bersama dengan pengkhianat, berpakat dengan pengkhianat, maka itu yang dimaksudkan dengan penyatuan Islam. Perompak pun bersatu. Kongsi-kongsi gelap ataupun kumpulan-kumpulan perompak, kadang-kadang mereka bersatu nak merampak bank. Ya, mereka tak berpecah belah. Adakah itu penyatuan yang diseru oleh Islam? Ya, apa yang dimaksudkan dengan penyatuan ini? Bersatu umat Islam adalah untuk pertahankan hukum Islam. Ya, untuk membawa kebaikan, kekuatan kepada orang Islam. Itu yang dimaksudkan dengan penyatuan umat Islam. Janganlah kita katakan bila PAS bersatu dengan UMNO, inilah penyatuan Islam. Siapa yang lawan, inilah musuh Islam. Tengok. Kan? Mereka bermusuhi amanah, adakah amanah bukan Islam? Mereka memusuhi juga parti keadilan. Parti keadilan adakah parti yang tidak ada orang Islam langsung? Bahkan Islam mengajar bersatu dengan orang kafir sekalipun. Kecuali kafir harbi lah. Kafir yang boleh taat dengan pemerintahan Islam, apa masalahnya kita bersama mereka untuk melakukan kebaikan? Kan? Sebab itu dalam Facebook, sudah sebutlah tentang kezaliman. Ya? Kalau tuan-tuan baca Tantawi punya Facebook, ceritalah tentang bagaimana Islam ini menentang kezaliman. Macam-macam. Sebab apa? Sebab nak menghilangkan, ya, untuk nak tipu wana-wan mereka. Orang kalau ada buat salah ni, dia akan cari satu perkara yang baik supaya dapat melindungi kesalahannya, ya. Jadi takut orang tahu tentang kesalahan PAS ini yang menjadi pengkhianat, membantu kepada pengkhianatan, maka setiap hari dalam statusnya, sama ada presiden mereka, Tantawi sendiri semakin aktif sekarang ini dalam Facebook, masuk petikan hadis tentang kemungkaran, kezaliman dan sebagainya. Kadang saya komen juga dalam Facebook beliau, sekarang ini belum kena remove lagi lah, ya. Belum lagi dikeluarkan different. Saya boleh komen. Kadang saya komen, tapi saya taklah kutuk-kutuk keji. Saya masih menghormati beliau sebagai ustaz. Saya pernah berceramah sepentas dengan beliau, Tantawi ini. Ya, sebab tu dalam ayat berkempen di Pahang. Dan saya kenal beliau rapat, ya. Jadi saya taklah maki hamun. Saya cuma beritahu bila beliau masukkan petikan tentang kezaliman, saya cuma beritahu apakah yang dimaksudkan kezaliman dalam Islam itu. Saya bukan ustaz, saya bukan ulama. Saya belajar juga daripada mereka. Daripada kuliah-kuliah mereka, syarahan-syarahan mereka tentang erti maksud kezaliman. Iaitu meletakkan sesuatu perkara yang bukan pada tempatnya, itu adalah kezaliman. Itu yang dimaksudkan kezaliman. Ya, di antara bentuk kezaliman. Meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Ya, itu adalah satu bentuk kezaliman. Meletakkan songkok atas kepala, letakkan pada lutut, itu adalah satu kezaliman. Bukan pada tempat. Jadi meletakkan kamu, Perdana Menteri, yang tidak sepatutnya jadi Perdana Menteri, yang tidak dipilih oleh demokrasi, ya, di tempat jawatan Perdana Menteri, itu adalah satu kezaliman. Dan kerana kerajaan itu dibentuk dengan cara kezaliman, meletakkan Perdana Menteri yang tidak mendapat mandat rakyat, dia tidak mendapat satu bukti pun tentang mandat yang diberikan oleh rakyat kepada kamu, apatah lagi melalui pengkhianatan, ya. Dan kerajaan ini melantik menteri-menterinya, melantik ketua JLC-nya, jabatan-jabatan, masuklah Yadim itu, yang Tantawi sekarang jadi ketuanya, kamu juga hasil daripada pengkhianatan ini, hasil dari kezaliman ini, kamu dapat kuasa. Bila kamu dapat kuasa, kamu tak ceritalah pasal Al-Quran hadis dalam setiap kali kamu menulis dalam Facebook. Kerana kamu ingat orang lain bodoh. Ya. Kamu ingat orang lain boleh ditipu dengan petikan-petikan hadis macam ni. Ya. Sedangkan apa yang kamu buat langsung bercanggah dengan apa yang kamu tulis. Ya. Cerita pasal pengkhianatan dan sebagainya. Apakah kamu tidak pernah dikhianati? PAS adalah parti di antara yang paling kerap dikhianat. Sepatutnya PAS adalah parti yang paling membela orang yang dikhianati. Sebab dia pernah dikhianat berkali-kali.
sepatutnya dia menjadi pembela kepada Pakatan Harapan yang juga telah dikhianati. Ya, seperti bab kata Datuk Seri Ibrahim, sekiranya beliau menjadi Perdana Menteri, beliau akan memberikan keadilan, beliau akan melawan kezaliman. Kerana apa? Sebab beliau pernah dizalimi, beliau pernah difitnah, beliau pernah diaibkan, beliau pernah dipenjara dengan secara tidak adil kerana fitnah. Maka beliau kata beliau dapat rasakan bagaimana rasanya orang yang telah dizalimi dan orang yang telah dianiaya. Dan sekiranya saya jadi Perdana Menteri, saya akan tentukan tidak ada rakyat Malaysia yang mendapat nasib seperti mana yang saya terima. Baru betul cara dia. Apabila kamu dah dapat satu benda, ya, jadikan pengajaran supaya orang lain tidak rasa seperti apa yang kamu rasa. Sepatutnya parti PAS, kamu dah dikhianati berkali-kali. Bagaimana peritnya penderitaan, dikhianat. Sepatutnya kamu membela kami dalam Pakatan Harapan setelah dikhianati. Ini kamu pergi sokong pula. Menambahkan, ya, beban dan juga sengsara pihak yang telah dikhianati. Kamu bersama dengan mereka. Bukan kamu nak bela kami. Kamu bersama dengan mereka. Bersekongkol dengan mereka. Kenapa? Kerana jawatan-jawatan yang kamu nampak kata mata kamu. Maka kamu ketepikan segala hukum Al-Quran. Maka tepikan segala apa yang Allah perintahkan. Ya? Maka kamu lupakan apa pengalaman kamu dulu pernah dikhianati. Kelantan pernah dikhianati dengan apabila darurat diumumkan kerana nak rampas kuasa di bawah kerajaan negeri Kelantan ketika itu. Siapa yang baca sejarah masih tahu bagaimana darurat diisytiharkan di Kelantan hanya kerana nak menjatuh kerajaan PAS di Kelantan. Juga berlaku di Terengganu tahun 60-an. Dan terbaru berlaku di Perak. Jatuh kerajaan di Perak. Dikhianati di bawah Menteri Besar Perak, PAS ketika itu. Dan sekarang ni PAS bersama dengan pengkhianat untuk jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Bila kita tanya dengan mereka, puak-puak one-on, alasan mereka apa? Di sini hukumnya halal, nak khianat walaupun pintu belakang. Kenapa? Kerana nak mendirikan sebuah ketuhanan kerajaan Melayu Islam tanpa DAP. Ya, kan DAP Pakatan Harapan katanya ramai, ya. Pimpinan DAP di dalam Pakatan Harapan itu didominasi oleh DAP, maka hukumnya halal kami ikut atap, ya. Rampas macam mana pun asalkan kami dapat menaikkan sebuah kerajaan tanpa DAP, kerajaan yang dipimpin orang Melayu dan juga orang Islam. Maka kaedah itu boleh diguna pakai. Ini kata orang matlamat menghalalkan cara. Kalau itulah alasannya, saya nak tanya PAS, bagaimana pula kamu mengatakan UMNO khianat di Perak dulu sebagai pengkhianat? Sedangkan di Perak ketika bawa Hobi Niza jadi Menteri Besar, ahli Dewan Undangan, adun-adun di Perak ketika itu yang paling ramai adalah daripada DAP. DAP yang majoriti dalam DUN Negeri Perak ketika itu. Tetapi Perlembagaan Negeri Perak tidak membenarkan orang bukan Melayu dan bukan Islam menjadi Menteri Besar. Sebab itu DAP tidak menjadi Menteri Besar dan DAP tak tuntut pun. Kerana DAP tahu tentang perlembagaan tubuh kerajaan negeri Perak. Maka DAP tahu partinya paling besar dapat sokongan, tetapi DAP tidak meminta pun nak jadi Menteri Besar. Tapi memang DAP yang paling banyak menang di Perak ketika itu. Yang kedua PKR. Dan yang ketiga PAS. Dan DAP bincang-bincang dengan PKR dengan PAS. Kita bincang-bincang. Masing-masing bersetuju, termasuk dengan PKR juga, walaupun lebih banyak kerusi ketika itu daripada PAS di Perak, PKR memberi laluan kepada Niza jadi Menteri Besar. Kalau UMNO gunakan hujah itu, bagaimana? Katalah UMNO ketika merampas kerajaan Niza, UMNO gunakan hujah, mengatakan kita kena halalkan juga pengkhianatan. Kita kena rampas juga kerajaan Perak kerana kerajaan Perak ini dominasi oleh DAP. Kalau UMNO gunakan hujah itu, apa kata PAS? Mesti kata, mana boleh. Bahkan bantah. Tapi itulah hujah yang digunakan oleh PAS ini ketika mereka mengkhianat kerajaan Pakatan Harapan. Oleh kerana DAP. Nakkan kerajaan tanpa DAP. Bila kita minta hujah, apa yang DAP buat, ya, sehingga kamu rasa tergugat sangat buat kerajaan Pakatan Harapan. Berapa banyak masjid dibakar, berapa banyak masjid ditutup. Ya, berapa banyak orang yang tak boleh sembahyang masjid. Macam COVID sekarang ni kan, yang tutup masjid dan sebagainya. Di bawah DAP. Ya. Dan berapa banyak pula
dibandingkan di bawah kajian UMNO Barisan Nasional dulu, royalty yang kamu dapat di Kelantan Terengganu dengan kajian PH yang ada DAP. Kamu tak malu terima peruntukan royalty daripada Menteri Keuangan, daripada DAP. Tapi kalau bak duit kamu tak malu. Sepatutnya kamu tolak lah kan. Royalty tak mau terima. Pasal apa? Menteri Keuangan yang salurkan keuangan. Oh, ini DAP saya tak mau terima. Tapi duit boleh pula kan. Siap beli Mercedes lagi. Tu lebaynya perangai. Mereka boleh pilih mana yang mereka nak ambil dan dihukumkan sebagai halal dan di mana mereka nak hukumkan sebagai haram. Ya. Kalau alasan DAP ketika itu adalah satu alasan yang wajar untuk PAS membantu pengkhianat ini merampas kerajaan PH, maka UMNO rampas Perak di waktu Nizar itu juga boleh gunakan alasan DAP juga. Kerana ketika itu DAP mendominasi DUN negeri Perak. Tapi ketika itu PAS mengatakan apa? Ini bukan isu DAP tak DAP. Walaupun DAP ini kafir, walaupun DAP ini tak sokong Islam, tetapi UMNO juga tak sokong hudud. Ya, DAP ni tak sokong hudud, UMNO pun tak sokong hudud. Ya, bahkan Tok Guru Haji Hadi pernah berceramah memuji-muji DAP, melambung-lambung memuji DAP. Ya, sewaktu beliau berceramah, sewaktu pilihan raya kecil di Selangor tak saya. Ya, di mana? Di Selangor ke mana? Dia ceramah. Boleh jadi YouTube ada. Beliau memuji DAP, beliau katakan DAP ni saya tak boleh lupa jasanya kerana ketika kerajaan Kelantan dirampas melalui darurat ya oleh mainan jahat UMNO Barisan Nasional rampas Kelantan ketika itu dengan mengumumkan darurat, maka DAP lah yang paling banyak menentangnya dalam parlimen. DAP membantah sekeras-kerasnya di parlimen. Jadi kita tertahan budi dengan DAP. Bahkan di Pulau Pinang, kalau saudara masih ingat, ada pemimpin PAS yang menggunakan member masjid dalam khutbahnya memuji-muji Lim Guang Eng masa itu selaku Ketua Menteri Pulau Pinang. Ya, dalam doa khutbahnya, ya, beliau mohon taufik dan hidayah agar diberikan kepada Lim Guang Eng. Masa itu UMNO belasah PAS macam nak gila. Kita pertahankan PAS kerana benda betul. Bukan kerana dia mendoakan. Beliau meminta mendoakan supaya Allah beri taufik dan hidayah kepada Lim Guang Eng. Apa masalahnya? Tidak ada salah. Kan? Bahkan kalau kita lihat sejarah Nabi, Nabi pun mendoakan kepada bapa saudara Abu Talib supaya Allah berikan taufik hidayah. Sama ada Allah beri tak beri itu hak Allah. Memberikan rahmat ataupun taufik hidayah ini adalah kuasa Allah. Kita cuma boleh mohon. Nabi sendiri mohon supaya saudara je ni untuk menerima Islam. Seorang yang Abu Talib, seorang yang begitu baik dengan baginda. Tapi Allah jawab itu adalah kerja aku, Tuhan, untuk memberikan taufik dan hidayah, petunjuk kepada manusia. Jadi inilah digunakan ketika itu oleh PAS di Pulau Pinang. Apabila nak angkat DAP, ya, sampailah atas member masjid memuji-muji DAP, berdoa dengan Tuhan supaya diberikan taufik hidayah kepada Lim Guang Eng. Sekarang ni mereka gunakan member khutbah juga, member yang sama juga dalam khutbah Jumaat juga, tetapi untuk mengkapir kalbikan DAP. Ini pula beza dah. Kan, bila dah bersama dengan UMNO ni terpaksa tukar cara lah, kan, tukar taktik lah. Kalau dulu hentam, sekarang ni kena kata macam ni. Dalam khutbah Jumaat gunakan DAP ni lah, DAP ni pam semua kan. Sekarang ni bawah kerajaan Perikatan Nasional, tanpa DAP pun RU35 tidak boleh berjalan, hudud jauh sekali. Ya. Jadi walaupun tanpa DAP, masjid-masjid tidak boleh seperti dahulu lagi. Ya. Manusia pun tidak boleh bergerak bebas seperti dahulu lagi. Harga barang dengan kita sekarang ni melambung tinggi. Ya. Sampai duit tak cukup. Sampai ada menteri nak buat cetak duit. Nak bagi rakyat. Ini satu cerita baru ni kan. Saya malah udah labap tu. Sebab benda ni nampak bodoh lah kan. Bila tak ada duit, cetak duit. Tak ada duit, cetak duit. Senang lah jadi menteri ni tu. Saya nak fikir ekonomi. Tak ada duit je, cetak duit. Bagi kat rakyat. Kan? Mana rakyat yang tak tahu apa-apa ni, lagi suka. Tak ada duit, cetak. Lebih baik setiap negeri berikan satu mesin cetak. Lagi mudah untuk memberi kepada rakyat duit. Kan? Setiap ahli parlimen dibekalkan satu mesin cetak duit. Supaya beri kepada rakyat duit-duit. Tak payah kita sibuk-sibuk nak bagi BRIM, tak payah apa-apa. Cetak saja duit. Kan? Ini idea. Bankrupt idea. Inilah kerajaan Perikatan Nasional yang ada.
menteri-menteri mereka yang ada. Tidak ada langsung ya nak fikir macam mana nak baiki negara. Selain nak berjalan mudah, tak ada duit, cetak duit. Ya. Itulah cara dia kan. Lepas tu sekarang sibuk dengan KWSP nak jual aset macam-macam lah. Ya. Sekarang isu di Menteri Wilayah pun nak jual tanah dan sebagainya. Cuba kalau PS dahulu sampai berdemo apa-apa ni. Dia cari isu lah. Seorang je pemandu mabuk, langgar awang, berdemo. Panggil demo ni. Arak ni mana mabuk. Sekarang ni bandingkan dengan kerajaan. Yang sampai kita 2 bulan, mereka baru dapat 9 bulan ya. Jadi kerajaan. Berapa ramai pemandu mabuk yang langgar orang. Bukan sekat langgar, mati pun ada. Langgar polis pun ada orang mabuk. Berbanyak bawah kerajaan sekarang ni yang dah tutup. Kilang-kilang arak judi sebagainya. Ya, apa yang mereka sebut. Berapa ramai pramugari-pramugari yang tutup aurat sekarang ni. Ya. Terus ceritalah bab-bab lain. Kan? Jadi ada menteri level macam tu lah. Kan? Menteri Kesihatan ada, timbalan sampai 2 Menteri Kesihatan. Tapi dihentamnya Ketua Pengarah Kesihatan. Menteri tak hentam. Kita tak nampak menteri buat kerja pun. Kan? Timbalan ada 2. Ya? Bila bercakap je, COVID, minum air suam dan sebagainya. Jadi bahan ketawa. Ya? Menteri mewah macam tu juga. Cerita pasal alam sekitar, musang king dan sebagainya. COVID dalam temetung air dan sebagainya. Ini apa? Tanya menteri macam tu kan. Jawapan pun jadi bahan ketawa. Kau tanya Haji Hadi lagi teruk. Kan? Lain tanya, lain jawab. Kita tanya macam mana Tuan Guru, wartawan tanya. Tentang menteri atas kiri ni, melanggar SOP COVID ni, tindakan macam mana sebagai menteri apa semua ni. Macam mana Tuan Guru komen sikit. Yang penting moral. Yang penting moral. Yang penting moral. Tu masuk kereta. Macam ni kan jadi pemimpin? Kan? Nak jawab soalan semudah itu pun tak boleh. Apa salahnya kalau tak mahu nak backup pun. Kan? Ahli parlimen. Bagilah jawapan nampak macam play safe sikit. Kita serahkan kepada pihak polis siasat. Terpulang pihak polis lah Ketua Kesihatan. Apa salah jawab macam tu? Ini tanya soalan Ketua Menteri. Yang penting moral. Yang penting moral. Penting moral. Okey. Lama juga. 9, 10.30. 1 jam setengah. Okey. Kata sebanyak, saya rasa berkenaan dengan Khalid Samad tadi. Saya sekali lagi saya ucap terima kasih kerana mengulangi balik pendirian amanah menyokong Datuk Seri Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dan ini bukan dah perkara baru, dah diulang sebelum ini dalam Masyarakat Pakatan Harapan, dan benda ini pun dah ditegaskan sebelum PRU lagi yang lalu dan semua orang tahu ya tentang calon Pakatan Harapan, iaitu Datuk Seri Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dapat tak dapat, wallahu alam, itu kerja Tuhan, tetapi inilah perancangan kita sebagai manusia merancang ya, merancang. Dan kita selagi kita boleh memberikan sokongan, kita beri sokongan lah. Ya? Okey. Cuma yang Khalid Samad ni buat kenyataan, dia membalas yang dikeluarkan oleh Malaysian Deadline ke, yang mengatakan bahawa amanah ini berpecah belah kerana terdapat 2 pihak yang menyokong Tun, satu pihak lagi menyokong Datuk Seri Anwar. Ya? 2 pendapat di dalam amanah. Jadi sebab itulah Khalid Samad membuat kitab media untuk menafikan apa yang disebut oleh akhbar berkenaan ya, bahawa solid daripada amanah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Cumanya yang jadi isu di media sosial sekarang ini bukan masalah amanah sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun Tun Mahathir. Ya, bukan masalah itu. Dan dia orang tahu memang ini pilihan Pakatan Harapan, dan amanah pun dah nyatakan berkali-kali. DAP pun menyatakan berkali-kali tentang sokongan Anwar sebagai Perdana Menteri. Cuma yang banyak dijadi media sosial ini adalah masih lagi kita menjalinkan hubungan ataupun kita masih lagi bersama ya, masih meyakini Tun adalah sebahagian daripada Pakatan Harapan, dan lebih-lebih lagi yang tidak boleh terima oleh ramai di kalangan kita di media sosial ni apabila kita lihat setiap kali Tun menyerang Datuk Seri Ibrahim, Tun tidak dihentam oleh mana-mana pimpinan Pakatan Harapan ya. Jadi Tun nampak macam bebas ya, kerap sangat daripada jadi sewaktu belajar daripada menteri pun, bila banyak keluar nyataan yang kita nampak melekehkan Anwar Ibrahim. Selepas bila jatuh pun, dia masih lagi hentam Datuk Seri Ibrahim di luar negara, dalam negara ya. Tak layak sebagai Perdana Menteri. Anwar Ibrahim ni tak layak mengatasi krisis keuangan. Anwar Ibrahim ni bukan memimpin parti Melayu sebagainya, tak layak Perdana Menteri. Macam-macam. Sepatah pun Datuk Seri Ibrahim tidak pernah menyerang Tun. Ya, semenjak Tun jadi Perdana Menteri, ya, sehingga Tun jatuh, Datuk Seri Ibrahim tidak pernah melayani provokasi yang dibawa oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Yang menyerang Anwar Ibrahim selama ini
ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Serangan di Anwar tak ada. Tetapi kita kena akui, memang betul, para penyokong Anwar memang menyerang. Ya? Termasuk saya sendiri. Kerana saya tahu, kalau kita tak serang, nak suruh Anwar menjawab apa yang Tun sebut, Anwar takkan jawab. Ya? Anwar takkan jawab. Kita tahu perangai Anwar. Dia takkan jawab. Nak layan orang tua tu kan. Anwar masih menghormati beliau. Bahkan Anwar tak pernah kata pun. Ya? Tidak menerima Tun. Anwar beritahu, kalau Tun nak bekerjasama, tidak ada masalah. Tapi yang tidak mahu bekerjasama dengan Anwar, ialah Tun Mahathir sendiri. Bukan Anwar tidak mahu kerjasama. Tun sendiri sebut. Dia tidak boleh bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. Sebab apa? Anwar Ibrahim tidak terima saranannya nak jadi Perdana Menteri. Kan? Idea dia nak jadi Perdana Menteri, nak letak Anwar Ibrahim jadi timbalan selama 6 bulan sebagainya. Ya, bila Anwar tak bersetuju, sebab tu beliau putuskan hubungan dengan Anwar. Dan Anwar tak masalah. Tidak ada masalah. Kamu nak jadi menteri, kamu usahalah cara kamu jadi menteri. Anwar masih lagi ya bersama dengan Parti Harapan, dan apa yang diamanahkan oleh Parti Harapan untuk berusaha mendapatkan mandat rakyat, beliau telah lakukan. Dan beliau telah lakukan sehingga ke tahap beliau tidak boleh nak buat lagi dah. Habis tahap. Apa tahapnya? Apabila beliau melakukan proses itu sampai ke istana. Bila sampai ke istana, habis upayaan. Jadi janganlah walau-walaun ataupun macam-macam di luar sana, penyembah-penyembah Tun Mahathir duk kata, bila Anwar akan sumpah ni, bila Anwar akan sumpah ni. Patut pertanyaan itu tanya kepada istana. Ya? Kerana proses itu tergendala di istana. Tidak diteruskan. Ya? Kita tidak tahu kemungkinan tuanku nak lepaskan pada sisi parlimen. Delay yang begitu panjang, sudah pastilah. Ya? Bila delay begitu panjang, sudah pastilah akan mengubah dari segi strategi, ya? Mungkin dari segi number dan sebagainya. Tapi Anwar sehingga hari ini masih lagi tidak menarik balik apa yang beliau sembahkan ke istana. Ya? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni orang yang begitu berani nak menipu istana? Ya? Jadi bermakna proses biarlah istana tentukan. Kalau istana kata nak proses di parlimen, kita tengoklah di parlimen. Bahkan kalau Anwar tidak disokong sebagai Perdana Menteri pun, kita tak boleh kata apa. Beliau seorang manusia, beliau berusaha. Amanah yang diberikan oleh Parti Harapan. Beliau sebagai pengurusi Parti Harapan, beliau kena berusaha sehingga ke tahap yang beliau sendiri dah tidak boleh dah keupayaannya. Ya? Bila dah berusaha mendapatkan mungkin sebilangan individu daripada ahli Parlimen UMNO yang menyokong beliau, bukan parti UMNO, ya, individu UMNO yang mungkin memberikan sokongan kepada beliau dan beliau bawa kepada istana. Itu saja yang beliau boleh lakukan. Beliau tidak boleh nak paksa Agung untuk panggil, menghadap, mangkah sumpah dan tentukan proses itu berjalan seperti mana pantas, seperti mana Muhyiddin, ya, dengan pantahnya. Tak boleh dah itu hak istana. Mungkin ada perkara lain yang difikirkan oleh pihak istana. Ya, dan keadaan COVID dan sebagainya. Itu kita tak tahu. Wallahualam. Dan Anwar telah lakukan. Ya. Dan boleh telah usahakan apa yang diamanahkan oleh Majlis Presiden. Bila kita suruh dia cari numbers, dia cari numbers. Bila dia dapat numbers, kita pertikaikan pula, kenapa pula ahli UMNO pula yang menyokong? Kan? Kamu nak suruh Anwar cari sokongan daripada dalam PS. Buat apa nak cari dalam PS dah tentulah. Kita dah solid. Dalam PS dapat keputusan, sokongan Anwar Ibrahim. Bermakna, kalau nak tambah sokongan, perlulah sokongan dapat daripada luar, daripada Pakatan Harapan. Ya? Pertamanya, Anwar tahu bahawa kalau dia nak jadi Perdana Menteri, paling-paling tidak beliau nak yakinkan raja-raja bahawa beliau mempunyai sebuah kerajaan yang menyokongnya, ahli parlimennya daripada majoritinya paling tidaknya Melayu Islam. Ya? Bukan kerana kita Parti Harapan ni perkauman, tetapi kita kena terima hakikat situasi politik negara kita. Ya? Masih lagi di tahap itu. Ya? Masih boleh tidak lari daripada menceritakan tentang bangsa dan juga agama. Ya? Bila majlis raja akan tengok, Anwar bawa sokongan, dilihat, ramai ada Melayu Islam, dan ini mungkin boleh meyakinkan mereka. Ya? Tetapi kalau Anwar dapat majoriti, tapi majoritinya banyak daripada GPS contohnya, ya. UMNO tidak ada GPS dan DAP. Jadi akan menimbulkan kesangsian keraguan, ya, untuk menerima beliau sebagai menteri, kerana beliau diangkat, ya, daripada DAP yang ramai, daripada GPS daripada Sarawak yang bukan Melayu Islam sebagainya. Ini menimbulkan satu kesangsian keraguan, dan mungkin salah satu sebab menyebabkan mungkin sukar, ya, untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat jadi menteri. Jadi beliau berusaha supaya meyakinkan, ya, sama ada rakyat, ya, dan meyakinkan majlis raja terutamanya
tentang sokongan yang diperoleh itu bukan datang kerana umpan jawatan, bukan kerana ditawar dan sebagainya, tetapi terdiri pada orang Melayu dan juga orang Islam. Walaupun tidak masuk dalam PH, tetapi memberikan sokongan kepada beliau sebagai Perdana Menteri. Jadi memberi sokongan kepada menteri atas nama individu, bukan atas nama M-Block parti. Kerana dalam parti Anwar tidak boleh mengadakan kerjasama dengan nama parti UMNO. Kerana parti UMNO ini tidak berada dalam Pakatan Harapan. Ya, tidak berada dalam Pakatan Harapan. Dan Pakatan Harapan keputusan tidak ada kerjasama M-Block, secara M-Block dengan UMNO. Cuma nak mendapatkan sokongan individu-individu, itu hak ahli parlimen lah. Dengan siapa yang Anwar boleh rasakan dapat tarik untuk menyokong. Itu memang tugas Anwar untuk dapatkan sokongan. Ya? Dan kalaulah Najib pun, walaupun Anwar tak minta sokongan dia, tapi Najib kata saya nak sokong Anwar. Atau ZMD kata saya nak sokong Anwar. Kalau dia nak sokong, tanpa kita suruh, apakah kita nak larang dia sokong? Yang pentingnya, kamu sokong kita jadi kerajaan. Anwar jadi menteri, dasarnya kita tentukan. Ya? Bukan bermakna bila 2, 3, 4 orang UMNO yang sokong Anwar, maka Anwar akan ikut dasar UMNO. Ya? Supaya juga macam kerajaan Muhyiddin sekarang ini. Ya, UMNO secara M-Block tidak menyokong kerajaan Pakatan Nasional. Tetapi ahli-ahli parlimen secara individunya menyokong kerajaan Muhyiddin. Adakah Muhyiddin ikut kehendak UMNO? Ya, kehendak UMNO kerana sokongan beberapa orang ahli parlimen? Tak. Itu atas beliau lah belakang sebagai Perdana Menteri. Ya. Bila nak ikut cakap UMNO, kau tidak pulang pada beliau. Dan ini yang kita harapkan berlaku. Ya. Sebab tidak ada cara lain. Ya. Kerana kita nak dapatkan mandat rakyat ini, apabila berdepan dengan pengkhianatan ini, kita kena dapatkan balik dengan cara yang luar biasa. Memang cara kena luar biasa. Bila mendapatkan sokongan daripada ahli parlimen, daripada UMNO, nak sokong Mata Dapat, memang luar biasa. Orang kata, macam mana UMNO boleh sokong PH? Memang luar biasa. Kerana kita berada dalam suasana politik yang luar biasa. Kenapa? Kerana kita hilang kerajaan kerana bukan ditolak oleh rakyat. Kita hilang kerajaan bukan kerana pilihan raya. Kita hilang kerajaan kerana dikhianati. Itu keadaan yang luar biasa. Yang telah berlaku sebelum ini. Maka nak dapatkan rakyat, mau tak mau, Anwar kena dapatkan sokongan di luar daripada Pakatan Harapan. Dan saya difahamkan bukan saja UMNO. Dan Anwar pun tidak yakin kalau majoriti yang menyokongnya 100% dari UMNO. Kerana beliau tahu kalau kekuatannya itu datang sokongan daripada UMNO semata-mata, maka beliau akan ditekan oleh ahli parlimen UMNO ni. Ya? Dan sebab itu beliau tidak mengharapkan 100% daripada ahli parlimen UMNO. Tak ada daripada pejuang pun ada. Ha? Sebab tu Anwar sembunyikan saya nama tu. Tapi pejuang pun ada. Ha? Mazli Malik dah terang-terang. Kan? Yang lain daripada GPS pun ada. Warisan, bukan atas nama warisan, tapi individu. Bahkan dikabarkan daripada PAS pun ada. Daripada UMNO. Bersatu. Dan geng-geng semburit tu, 2, 3, 4 orang. Ya? Walaupun kita tak setuju kalau mereka sokong Anwar pun, jangan letak dalam kabinet. Jangan lantik mereka. Ya? Tapi kalau nak mereka sokonglah. Macam kita menghadapi pilihan raya kan. Kalau kita nak jadi wakil rakyat, berkempen dalam pilihan raya, adakah kita nak memilih, mengundi nak jadi wakil rakyat, saya tak mahu terima daripada pembina marak, jangan undi saya. Pelacur-pelacur jangan undi saya. Ya? Orang-orang yang ni, minum marak, kaki judi, saya tak jangan undi saya. Tak ada, kita akan perlukan semua undi. Semua undi. Tapi yang pentingnya, bila kamu jadi wakil rakyat, adakah kamu nak restu kegiatan pelacuran? Adakah kamu nak restu orang minum arak? Adakah kamu nak restu orang judi? Sudah pastinya kamu tak restu. Ya? Jangan kerana mereka, orang judi ni ramai yang undi kamu, maka kamu pun bagi restu. Ya? Buka kedai lesen secara terbuka untuk berjudi arak dan sebagainya. Tak betul lah cara itu. Kan? Jadi sokongan alukan, siapa boleh sokong. Tapi bila kamu dah jadi diangkat, ya, dan kamu pegang kuasa, kamu tidak boleh lagi terikut dengan kehendak-kehendak orang yang menyokong kamu. Sebab itulah Anwar tidak mengharapkan 100% UMNO semata-mata. Kerana beliau tahu. Kerana beliau dah lihat apa yang Muhyiddin berlaku sekarang ini. Kan? Ditekan dan sebagainya. Sebab itulah sebahagian UMNO yang beliau dapatkan sokongan ini hanyalah untuk sebagai menambahkan jumlah di kalangan ahli Melayu dan juga orang Islam di dalam kepimpinan beliau, dia menyokong beliau sebagai menteri. Itu saja yang pentingnya. Itu saja yang penting yang kita mengharapkan. Kalau selain daripada UMNO dengan PAS,
Siapa lagi yang ada parti yang betul-betul Melayu? Kan? Yang ada bersatu dah banyak mengkhianat. Yang ada itulah UMNO dengan PAS. Kadang tambah dengan JPS, tambah dengan Pejuang, kan? Satu dua, kita Mazli Malik sebagainya. Ya? Bebas lagi di Sarawak. Warisan walaupun bukan tanah parti, tapi individu-individu. Sebab tu UMNO tak ada dahkan selain nama. Adakah salah tak ada dahkan nama? Tak salah. Muhyiddin dulu pun sampai sekarang dia tak serah selain nama. Siapa tahu selain nama yang sokong Muhyiddin? Yang masa dia angkat sumpah. Tak ada selain nama. Ya, boleh bawa selain nama wakil setiap parti-parti politik. Kenapa waktu itu tak timbul pun? Mana ada senarai Muhyiddin? Tak ada. Kalau dilihat senarai Muhyiddin dulu, kemungkinan dalam senarai itu ada nama Tun, ada nama Mazli Malik, ada nama Syed Saddiq. Kemungkinan ada. Sebab Muhyiddin kata parti solid sokong dia. Sedangkan kita tahu Tun ketika itu 5-6 orang bersama dengan Tun. Tak sokong Muhyiddin. Kalau ada senarai nama itu, kemungkinan nama Tun Mahathir pun terselit kat situ. Seolah-olah menyokong beliau. Ya. Inilah proses yang juga dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Beliau bawa jumlah dan sekiranya terpulang pada tuanku. Kalau tuanku yakin dengan jumlahnya, tuanku boleh yakin. Kalau tuanku rasa was-was, boleh panggil setiap ahli parlimen. Boleh panggil ketua-ketua parti ataupun secara individu. Dan perkara pun dah berlalu. Saya rasa proses parlimen saya rasa tak bangkit lagi. Ya? Bila tak berbangkit, SD ni mungkin boleh sebagai simpan. Disimpan sajalah kalau ada orang nak petikai SD yang asal daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kan, siapa yang tantangan menyokong beliau. Dan sekarang ni proses di parlimen. Proses di parlimen ini adalah lebih penting. Ya, penentuan dalam bajet. Dan sekiranya kalau bajet ini diluluskan, bukan bermakna beliau selamat. Ya, kerana kalau diluluskan, kembali kepada status quo kerajaan yang tidak mempunyai majoriti yang kukuh. Masih lagi ada lebih 1-2 ahli parlimen. Dan bila-bila masa saja boleh tumbang. Walaupun selepas bajet. Tunggu silat langkah saja. Ya. Dalam keadaan UMNO menuntut timbalan Perdana Menteri, UMNO menuntut jawatan Menteri Kanan. Ya. Sekiranya sampai bajet, katalah bajet ini lulus. Tetapi Muhyiddin gagal memberikan apa yang UMNO mahu, bila masa juga kerajaan ini tetap akan tumbang. Ya. Sebab itulah susahnya bila jadi kerajaan yang bukan rakyat pilih. Ya. Bila jadi kerajaan yang bukan rakyat pilih, memang kamu akan bergantung dengan kehendak orang yang menyokong kamu. Ya. Tekanan-tekanan yang diberikan ya akan mengganggu kamu sebagai seorang pemimpin. Sebab itu negara ini tidak boleh berkembang, ekonominya tidak boleh diuruskan dengan baik kerana pemimpinnya sibuk untuk menangani masalah ini, ya, menangani ugutan dan sebagainya. Ya. Jadi macam-macam lah bila dah tertekan, bila tidak ada idea, macam-macam lah idea mengarut keluar. Nak buat darurat, ya, nak cetak wang, cetak duit dan sebagainya. Macam-macam lah idea yang mengarut. Ya. Bila dah tertekan, tidak boleh lagi nak berfikir, kan. Apatah lagi Perdana Menteri ini, menteri yang tidak berapa nasihat lah. Ya. Jadi bila tak sihat, otak pun jadi tak berapa berkembang dan jadi mangsa rakyat. Ya. Jadi mangsa sekarang ni adalah rakyat. Dan sekarang ni kalau tuan pergi di pasar-pasar, memang harga barang pun naik. Orang sampai tak boleh nak main isu harga barang kerana kita sibuk dengan COVID sekarang ni. Jadi kalau kita sebut harga barang, biasalah dia COVID, harga mesti mahal. Dah ada jawapan. Ya. Apa pun asal COVID. Ya. Tak boleh penaya COVID, tak boleh ni COVID. Ya. Okey, cukup sampai di sini saja. InsyaAllah telah ada perkara lain yang boleh kita kongsikan. Dan saya rasa 3 perkara tadi yang sebenarnya 3 isu je saya nak sebut. Ya. Tapi kadang-kadang melegat-legat juga lah. Nama pun sembang kan. Kadang-kadang sembang ni dia melegat-legat sikit. Apa pun terima kasih banyaklah kepada tuan-tuan yang sama dengan saya, yang sharekan. Ya. InsyaAllah semoga pian tumbang. Ya. Ahmad Nordin, biar sorangan dibalas keikhlasan untuk majukan tanah air. Itu yang terbaik, kata Ahmad Nordin. Dia Perak ni, member satu squad dalam tentera dulu. Sekarang berada di Perak. Anzawi Hamizan, sorry lah, orang bukan pikat mungkin takkan rasa marah katanya. Ya. Awang berada situ, Kamal Harun, okey. Saya sebut sini ramai ni, ya. Siapa yang ada kapal selam pun ada, Faiha, Mak Fairul Aswad Mainan, Roslino Bawi, ya, Zulkifli Malik pun sama kita, Johari Muhammad, Hariri, Wan Zain, Nahazira, Firdaus Muhammad Zaid, Ahmad Syaril di Kuantan, Yo Azim, Kamal Harun,
Anaki. Zali Zayan juga baru masuk, dah nak habis dah baru masuk ya. Pak Din, Rosmin Dijanggo, Abu Haris Hamzah, ramai lagi kawan-kawan sini ya. Bibi Sabariah juga, Azmi Mi ya. Yang tak sempat saya bacakan komen-komen, insya-Allah ya. Saya rasa satu hari nanti saya nak buat satu live juga, tapi saya nak invite sekarang ni, saya nak invite rakan-rakan supaya kita dapat tuan-tuan pun boleh keluar ya. Wajah tuan-tuan kita boleh sembang berdua secara live ya. Mungkin kita boleh share, saya tanya dengan tuan-tuan jawab tentang satu isu kan. Tapi saya tak boleh nak invite terus. Kadang kita nak invite terus ke, nanti orang ni tak bersedia ya. Mungkin ada kat pasar, mungkin ada dalam bilik air kan. Kita nak invite, so join terus live. Jadi saya kena cari dululah siapa yang saya rasa saya nak invite untuk live bersama saya supaya kita lebih luas sikit ya pandangan yang boleh kita kongsikan. Okey, cukup sampai di sini dulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Selamat malam. Saya ucapkan kepada semua ya, jaga diri, COVID, jaga kesihatan, dan yang tak sihat saya doakan supaya mudah diberikan kesihatan yang baik ya. Semua kita dilindungi Allah SWT, dan jangan lupa setiap hari kita doakan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat kita angkat sebagai Perdana Menteri demi kebaikan negara kita yang tercinta ya. Yang pentingnya kita berusaha dan juga bertawakal ya. Kita pun kesian tengok beliau berjuang lama ya, kemudian beliau dah usahakan apa yang beliau mampu lakukan ya. Walaupun beliau dikecam, dihina dan sebagainya, beliau sanggup terima ya. Walaupun sampai sekarang ini tak akan terhenti kecaman kepada beliau, diperli oleh rakan-rakan juga, diperli oleh musuh-musuh. Tun juga serang beliau, rakan-rakan dalam PF pun ada juga yang lupa diri, masih lagi serang Anwar Ibrahim ya. Anwar tidak proses tidak berjalan di istana pun, itu pun salah Anwar Ibrahim ya. Anwar tak akan sumpah, salah Anwar Ibrahim ya. Jadi apa yang sebenarnya yang mereka mahukan Anwar lakukan ya. Mereka mahu Anwar paksa segalanya proses berjalan dengan mudah ya, dengan istana dan sebagainya ya. Sepatutnya kita terima kasih, kita ni dah tidak membantu beliau untuk mendapatkan sokongan ya. Bila beliau usaha boleh dapatkan, kita pula pertikaikan ya. Tapi bila Tun Dr. Mahathir dapat daripada orang UMNO, orang UMNO lompat parti masuk dalam Bersatu ya. Ramai-ramai masuk UMNO, tukar parti, berada dalam PH ya. Seorang pun tak ada yang tegur Tun. Walaupun orang UMNO yang ada kes ya, seperti contohnya Puteri UMNO Melaka, siapa nama tu, perempuan tu ya, disebut oleh SPM dalam kes satu NDB, 5 orang NDB ya. Seperti sama juga dengan Mustafa Muhammad ya, ada bila masuk Bersatu hilang ya. UMNO masuk dalam Bersatu waktu kita jadi kerajaan dulu ya, Tun bawa masuk ya. Tidak ada pimpinan kita yang bising, tak pilih Tun nak tarik orang UMNO pun. Tapi Anwar ni dia bukan tarik orang tu masuk dalam PH pun ya. Nak sokong saja, kamu duduk dalam UMNO, kamu sokong untuk nak ambil balik mandat rakyat. Kamu dah kita dibisi, oh UMNO ni tak ada orang lain, UMNO apa. Oh kalau bersama dengan UMNO nanti susahlah kita, UMNO ni akan jadi dengan Anwar ni bodoh ke? Dia berjuang reformasi 10 tahun, takkan dia letak Najib jadi Perdana Menteri, takkan letak Najib jadi Timbalan Menteri, takkan letak Zaid Hamidi sebagai orang yang menentukan dasar kan. Jadi kita ni sebenarnya hati kita tak betul ya. Apa yang Anwar buat salah, apa yang Tun buat semua je betul. Sebab itulah saya nak bagi tahu bahawa kita nak fikirlah balik ya. Track record kita lihat, bandingkan Anwar dengan Tun ya. Siapa yang jujur, siapa yang khianat sebenarnya ya. Kalau kamu boleh buat perbandingan, kamu tidak akan ada lagi keraguan ataupun belah bagi mana satu kamu nak sokong ya. Jadi sebab itulah saya kata saya berbeza pendapat dengan Robi Khalid Samad. Saya terima kasih kerana Perdana Amanah menyokong Anwar Ibrahim sebagai menteri itu saya yakin dan saya percaya dan saya ucap terima kasih. Tetapi bila beliau menyatakan beliau tidak amanah, tidak akan menyerang Tun ya, yang itu saya berbeza pendapat. Itu hak amanah ya. Kamu tak nak serang, kamu nak puji ke, tak nak serang ke, kamu nak ajak, itu terpulang. Tapi bagi kami Tun adalah pengkhianat ya, dan kami akan serang. Dan kalau Anwar tak boleh jadi Perdana Menteri hanya kerana undi daripada Tun atau Mukhris, 2 undi ni Anwar gagal jadi Perdana Menteri juga, kami rela Anwar tak jadi Perdana Menteri. Sebab tak guna kalau Anwar jadi Perdana Menteri kalau Tun dan Mukhris ini berada bersama ya,
dan akan mengungkit kembali, ya, kamu jadi menteri kerana aku sokong apa sebagainya. Sebab kita tahu Tun ni jenis suka mengungkit. Macam baru ni dia kata Anwar dulu jadi Perdana Menteri pun saya bawa dia akan ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa, saya masuk dalam UMNO. Walhas sebelum dia masuk dalam UMNO, bawa Anwar tu dah ada nama dah di dunia. Jadi pengerusi belia dunia Islam, pengerusi macam-macam. Dia adalah Abim, seorang tokoh yang hebat. Sebab dia hebatlah Tun bawa. Kalau dia tak hebat, ingat Tun nak Mahathir nak ambil Anwar Ibrahim masuk UMNO. Sebab dia hebatlah Tun bawa. Kan? Kalau tidak lebih baik dia ambil Mu'taz Sneak masa tu kan. Kenapa dia tak ambil Mu'taz Sneak? Kenapa dia tak ambil yang lain? Kenapa dia ambil Anwar Ibrahim? Sebab Anwar Ibrahim ketika itu memang seorang pemuda hebat. Beliau menggerakkan petani, berdemonstrasi, baling sebagainya. Memang seorang yang hebat. Seorang yang berani. Ya? Semua ada kebolehan pada beliau. Nak cerita pasal agama, beliau cerita pasal agama. Pasal ekonomi, beliau bercerita pasal ekonomi. Ya? Tentang nelayan, petani, beliau bercerita, beliau perjuangkan. Di situlah Mahathir nampak kelebihan Anwar dan dibawa ke dalam UMNO dan ada kesannya. Dan UMNO dilihat bagus dan dilihat cemerlang. Ya? Penerapan nilai-nilai Islam itu ketika Anwar berada di dalam UMNO. Dia boleh panjang semula ni kan ketubah ni. Dia tak boleh lah. Itu simpan lagi. Ya? Kita simpan lagi topik untuk ceritakan kenapa Tun Mahathir ini mengambil Anwar masuk dalam UMNO. Itu kita buat topik lain lah. Kalau saya cakap je, saya lupa diri lagi kan. Sampai 2 jam lah kutubah kan. Kutubah tak boleh lah 2 jam. Okey, cukup sampai sini saja dulu. InsyaAllah kita akan jumpa di lain masa. Assalamualaikum. Bye-bye.